Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam siri Bual Bicara Borak Dahsyat. Bagi tajuk yang akan kita bawa pada hari ini, topiknya adalah Proklamasi Darurat, Apa Kata Perlembagaan. Jadi hari ini kita akan menampilkan 3 orang panelis pada malam ini. Dan sebelum itu, bagi yang menyaksikan siri Bual Bicara kita pada malam ini, boleh terus kongsikan ke semua media sosial yang ada untuk kita sebarluaskan lagi topik perbincangan pada hari ini yang kira penting. Seperti mana pada minggu lepas kita telah membincangkan soal derhaka ke bagi sesiapa yang tidak bersetuju dengan darurat, dan hari ini kita akan membincangkan tajuk yang hampir serupa tapi dalam konteks perlembagaan. Bagaimana kita nak menghurai, bagaimana kita nak melihat sejauh mana perkara ini menepati kehendak perlembagaan itu. Jadi untuk malam ni kita akan menampilkan sebelah kiri saya seorang tokoh lama dalam UMNO, veteran UMNO. Sebelum ni pernah juga bersama-sama dengan kita dalam siri Bual Bicara Borak Dahsyat. Yang berbahagia, Datuk Sri Kamameh. Ya. Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Pikiran je runsing. Risau apa tu. Aduh. Jadi, beliau merupakan pengurusi tetap veteran UMNO, juga merupakan mantan ketua pengarang kumpulan Karang Kraft. Sebelum ni telah bersama-sama kita. Ya. Dan juga sebelah ujung sekali, tidak asing lagi, yang berhormat Datuk Abdullah Sani, Ahli Parlimen Kapar, juga merangkap Ahli Majlis Pimpinan Pusat Keadilan. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Kembali lagi minggu ni. Cuma terikat dengan darurat yang cukup menyusahkan. Terlalu suka ke Datuk untuk sampaikan bantuan kepada rakyat? Kekangan? Suka, tetapi wajib dilaksanakan. Berterusan macam biasa? Berterusan. Okey. Dan seorang lagi panelis kita jauh di Perak, yang berhormat Dr. Abdul Aziz Bari, juga merupakan adun tebing tinggi, ketua pembangkang Dun Perak, dan juga merupakan pakar perlembagaan. Minggu lepas telah bersama kita. Minggu ni bersua lagi. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Khabar semua? Alhamdulillah. Siaran di sana macam mana? Lancar atau ada tergendala ke? Macam mana siaran pada malam ni? Nampaknya okey, boleh dengar. Boleh Alhamdulillah. Nampak handsome lah moderator ini. You look handsome and very attractive lah. Sebab tu dia moderator kot. Jadi hari ni insyaAllah kita akan membincangkan kembali. Minggu lepas kita telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Ramai ingin bertanya lebih. Sebab kalau kita nak bercerita soal perlembagaan, Datuk Seri, tak cukup sejam, tak cukup. Memang banyak lagi perkara-perkara yang di luar kotak pemikiran orang-orang tertentu. Ramai lagi orang akan menanyakan soalan lanjutan daripada soalan-soalan yang telah kita kemukakan. Jadi sebagai pendahuluan, dalam konteks kenapa darurat ini diperkenalkan? Katanya sebab sebab COVID terlalu tinggi. Saya suka untuk sentuh sikit. Selepas COVID, selepas darurat diperkenalkan, dilaksanakan di Malaysia, faktanya pada hari ini Malaysia mencatat kes COVID baru yang ke-29 paling tinggi dalam dunia. Itu fakta pertama. Kemudian Malaysia juga mencatatkan jumlah kes baru kedua terbesar antara semua negara ASEAN selepas Indonesia. Lihat, Indonesia merupakan jumlah negara yang mempunyai kes COVID paling tinggi di ASEAN. Tetapi kita akan sentuh dalam bab ekonomi nanti bagaimana tak kala Indonesia paling tinggi kes COVID-nya masih mampu menarik pelaburan yang jauh lagi tinggi berbanding Malaysia. Itu akan kita sentuh kemudian. Kemudian kalau kita lihat lagi dari segi kalau kita lihat macam mana sebelum ini dinyatakan bahawa vaksin dalam konteks cerita COVID ni, katanya vaksin akan dapat sebelum ni, dia kata akan dapat pada bulan Januari asalnya. Kemudian dibentangkan sekali lagi katanya akan dapat pada bulan Februari. Hari ini dilaporkan dalam sebuah akhbar, laporan akhbar mengatakan bahawa kemungkinan paling awal akan diterima pada Mac dengan dijangka 75,000 rakyat akan divaksin untuk peringkat pertama. Mula-mula kata Januari, kemudian pergi Februari, lepas ni Mac. Dan kita tak boleh nak bertanya sebab Parlimen digantung, tidak boleh bersidang. Jadi ini antara perkara-perkara yang merunsingkan, yang membimbangkan kita. Dan kalau kita lihat juga dalam konteks ekonomi juga, banyak lagi perkara-perkara yang boleh disentuh yang saya akan persoalkan, yang saya akan angkat sebagai topik wacana pada siri forum pada malam ini. Jadi sebelum kita bergerak lanjut, saya sebab minggu waktu Datuk Seri Kamalamen ada minggu sebelum ni,
saya tak dapat jadi moderator. Jadi rasa membuat-buat nak bertanya juga kat Datuk. Jadi Datuk saya nak bertanya dulu. Ya, ya. Sebagai permulaan awal. Ya, ya. Kalau kita lihat kebelakangan ni, bagaimana Datuk Seri Anwar berusaha untuk untuk merayu ihsan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong untuk menamatkan sesegera mungkin darurat yang dilaksanakan pada hari ini. Banyak sebenarnya alasan-alasan dari segi kesihatan, dari segi ekonomi, pendidikan. Itu antara punca yang menyebabkan kita perlu hentikan segera. Dalam konteks ini, Datuk Seri Anwar baru-baru ni sewaktu sidang media beliau mengatakan bahawa sudah lebih daripada jumlah majoriti yang ingin memohon ihsan menamatkan darurat ini. Dan baru-baru ini juga GPS, Gabungan Parti Sarawak, juga berhasrat untuk memohon agar darurat ditamatkan segera. Soalan awal, adakah UMNO terlibat sama dalam majoriti yang dimaksudkan? Sebenarnya UMNO setuju ke tidak dengan darurat ini sebenarnya? Ya, terima kasih Saudara Moderator. Ini Dr. Aziz. Saya nak bertanya dengan Doktor jugalah sampai-sampai begini ya. Doktor dapat mendengar my argument. Bagi saya, soal untuk kita memohon Agong untuk menghentikan darurat ni, ini bukan perkara yang perlu, tak ada keperluan. Yang paling penting sekarang ini adalah perintah, sebab kita ada dua. Satu PKPB, satu perintah kawalan pergerakan dan satu darurat. Sebab tak silap saya, darurat negara kita ni daripada since Dr. Aziz, daripada zaman 1949, apabila kita bertempur dengan komunis, kemudian berlanjutan dengan 13 Mei, kemudian berlanjutan dengan krisis yang berlaku di Kelantan, apa yang berlaku di Sarawak. Jadi darurat, itu tak ada masalah. Soalnya kita nak merayu pada Duli Yang Tuan Agong, saya lebih suka kalau Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim merayu untuk Parlimen bersidang. Sebab dalam waktu sekarang ini, perintah darurat ini, apakah tidak boleh kita mengadakan persidangan? Sepatutnya persidangan Parlimen itu boleh diadakan. Tak semestinya kita menghentikan darurat. Itu kuasa Duli Yang Mulia Tuan Agong. Kalau kita merayu ke, kita mencabar ke, bagi saya, minta maaf lah Wabi ya. Kita must be agree to disagree ya. Nampak muka Wabi macam tak suka dengan saya je kali. Ya, bagi saya lah, pandangan saya, apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah meminta supaya Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong memperkenankan supaya Parlimen itu boleh bersidang. Are you agree with me or not, Dr. Aziz? Doktor, sebelum tu, Doktor, saya akan bertanya juga soalan itu. Ya, sila. Cuma saya nak highlight Tentang lebih UMNO. awal tentang UMNO. UMNO bersama UMNO. sebelum itu, soal darurat itu satu perkara. Yes. Soal untuk dibenarkan Parlimen bersidang itu satu perkara yang perkara, lain. yes. Jadi soalan yang pertama itu, adakah UMNO bersama-sama mengutus surat kepada tuanku? UMNO mengutus surat pada tuanku, saya tidak pasti. Tapi yang saya dengar, yang saya jelaskan, ada pertemuan diadakan bahawa hari Isnin lalu, bahawa mantan Presiden UMNO dan dengan bersama dengan Presiden UMNO sendiri mencapai kata sepakat supaya kita memohon agar Parlimen ini diizinkan untuk bersidang. Itu dapatan saya. Tapi untuk kita mencabar kuasa agung, tidak sama sekali. UMNO tidak akan pernah sama sekali untuk berniat khianat ataupun mencabar Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong, kerana perlembagaan kita jelas, kita mempertahankan institusi diraja. Itu kena jelas ya. Jadi saya doktor, kita kadang-kadang saya tengok rakyat kadang-kadang dikelabukan dengan kepelbagaian isu, akhirnya mereka juga tak tumpah bingung. Dalam keadaan sekarang ni, yang negara ni dalam penuh dengan kebingungan segala-galanya ya, dengan keadaan ekonominya apa semua. We need to address the country. The country is at chaos now. Negara kita sekarang ni dah teruk sangat-sangat. Rakyat dengan tak kerja, pendapatan tak ada. You sebagai the lawmaker, you are the parliament. Saya rasa tentulah Yang Berhormat akan meminta supaya diadakan persidangan Parlimen. Itu yang paling penting. Soal darurat ini, saya ingat Dr. Aziz pernah ada bercakap ini dalam siri lepas. Dia kata bahawa kita mengakhirkan kita punya darurat pada tahun 2012 ke 2009. Tak tahu, Doktor. Pulang, saudara. Itu pandangan saya. Jadi itu, terima kasih kepada Datuk Seri. Ya. Datuk Seri dah sentuh tadi, Ya. yang dikatakan hantar untuk mohon ihsan batal darurat itu belum pasti, tetapi yang pastinya adalah mohon untuk persidangan itu diteruskan. Ya. Jadi saya nak lanjutkan soalan yang hampir serupa kepada Dr. Aziz Bari, Yang Berhormat Dr. Aziz Bari. Saya nak bertanya tentang, sebelum ini Doktor, dikatakan bahawa kita yang nak dicabar itu adalah proklamasi darurat yang awalnya dikatakan. Okey. Kemudian Datuk Seri Anwar memfailkan semakan mahkamah, dan hari ini, semalam, sehari selepas Datuk Seri Anwar memfailkan semakan mahkamah itu,
doktor bersama dua orang adun yang lain juga turut memfailkan satu semakan yang sama dalam kes iaitu berhubung keputusan Perdana Menteri melalui Jemaah Menteri menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk menggantung persidangan parlimen. Jadi kalau kita nak kata dalam konteks ni, yang pertama adalah yang dicabar itu adalah proklamasi darurat atau menggantung sidang parlimen dalam konteks perlembagaan tu yang dibawa ke mahkamah, Doktor. Kalau saya dapat dengar dengan betul lah apa yang ditanyakan tadi. Saya nak kata beginilah, artinya kita sekarang ini semacam diugut ataupun ditakut-takutkan bahawa kita ini mencabar ataupun melawan ataupun derhaka kepada Yang Tuan Agong. Yes. Ya? Tapi kita harus ingat bahawa dalam sistem kita ini, konsep derhaka itu tidak ada sebenarnya. Yeah. Derhaka ni dalam kamus dewan tu ada, tapi makna saya, tapi dalam undang-undang tak ada. Jadi saya pun tidak tahu bagaimana ataupun maksud apa sebenarnya yang disebutkan di luar sana mengenai derhaka dan engkar Yang Tuan Agong dan sebagainya, sebab Yang Tuan Agong adalah seorang raja berperlembagaan. Ya. Itu yang paling penting sekali untuk kita ingat, yang paling pokok sekali. Jadi kita bukan mencabar Yang Tuan Agong, sebab tindakan Yang Tuan Agong adalah tindakan yang dinasihat ataupun diperintahkan oleh Perdana Menteri, bukan tindakan peribadi ataupun keputusan yang dibuat oleh raja sendiri, ya. Jadi itu yang menyebabkan konsep derhaka, konsep melawan tidak setia itu tak timbul langsung, sebab tindakan keputusan Yang di-Pertuan Agong adalah keputusan kerajaan, ya. Jadi di sini yang saya lihat suatu perkara yang penting nak kita faham supaya rakyat tidak terus dikelirukan oleh konsep derhaka, konsep yang tidak ada, ya, dalam sistem kita. Jadi setakat ini yang saya boleh dengar, yang saya boleh dapat daripada soalan tadi itulah. Kalau ada lagi yang perlu saya ulaskan, agaknya ada lagi. Sebagaimana yang kenyataan media menyentuh bahawa doktor bersama dua adun lagi, ada isyarat lain ke selain daripada kita bercerita soal parlimen sahaja yang digantung ni semua sidang dun? Atau mungkin doktor boleh ceritakan lebih lanjut sedikit bagaimana semakan mahkamah yang dibawa? Ya, tindakan ataupun semakan kehakiman ataupun saman yang dikemukakan itu ialah untuk kita meminta mahkamah untuk memastikan, untuk melihat bahawa nasihat yang dikemukakan oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri kepada Yang Tuan Agong itu betul dan mengikut undang-undang. Jadi sama ada tindakan itu sah atau tidak bergantung pada nasihat itu tadi. Jadi itu sebenarnya yang menjadi isu kalaupun dalam tindakan yang kita bawa itu. Apapun oleh kerana kita masih lagi belum secara terperinci mengatur benda ni, jadi kita belum boleh untuk mengatakan perkara ini secara yang hitam putih. Dan saya rasa secara umum kita boleh bincangkan lah, sebab kita tidak mahu nanti dianggap mendahului mahkamah dan sebagainya. Tapi secara umumnya itulah yang saya nak katakan, bahawa tindakan ini tindakan yang sah di sisi undang-undang dan dibenarkan oleh perlembagaan, dan apa pun kita menunggulah keputusan mahkamah ataupun respon mahkamah kepada tindakan itu. Okey, terima kasih kepada Dr. Azim. Datuk ada nak tanya ke? Saya cuma nak bertanya dengan apa ini doktor tadi, bahawa apabila doktor menyatakan bahawa tindakan Duduk Yang Muda Tuan Agong itu adalah berdasarkan kepada nasihat Perdana Menteri. Jadi saya akan mempersoalkan tentang legitimasi ataupun keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri. Yang ini juga menjadi pemikiran dan rakyat jadi keliru. Sebab how far is true that dia punya legitimasi is gone. Jadi kalau dia seorang yang tidak mempunyai legitimate ataupun tidak mempunyai keabsahan, dia sepatutnya tak bolehlah dia menasihat. Tak gitu, Yang Muhammad. Exactly. Ini pandangan saya lah. Sebab masalah sekarang ni, rakyat berkeyakinan tapi tidak dibuktikan. This is not been proven yet. Yang boleh diprove-nya adalah melalui parlimen. Kalau parlimen bersidang. Sebab itu rakyat mengatakan bahawa dia waktu menasihati Duli Yang Muhammad Tuan Agong tidak mempunyai legitimate. Tetapi legitimasi beliau itu tidak dapat di-challenge. Kerana tak ada.
Ini masalahnya apa doktor? Macam mana pandangan doktor? Ya betul. Saya setuju dengan apa yang disebut yang seterusnya lah yang berbangkit daripada tindakan ini oleh kerana isunya ialah apakah nasihat itu nasihat yang sah, yang legitimate. Yes. Ya? Sebab yang di-Pertuan Agong hanya perlu ataupun is only bound to listen to advice from a government that is legitimate. Ya. Bukan? Jadi kalau kerajaan yang ada itu keabsahannya dipertikaikan ataupun legitimasinya masih lagi samar-samar, ini yang menjadi masalah. Ya, ini yang jadi problem sekarang. Dan ini saya fikir satu isu yang memang legitimate yang dibangkitkan oleh Datuk Seri tadi. Memang betul. Saya akui, dan ini sebenarnya isu yang juga penting selain daripada isu soal nasihat tadi. Sebab adakah nasihat yang dikemukakan oleh sebuah kerajaan yang keabsahannya dipertikaikan itu sah ataupun perlu diikut? Ya. Dan ini mungkin juga satu perkara yang menarik di sisi mahkamah, oleh kerana kita nak melihat juga apakah sikap mahkamah pada soal ini. Ya. Terima kasih YB Doktor. Saya nak tanya lanjutan kepada Yang Berhormat Datuk. Datuk, tentang cerita darurat ni, kalau kita boleh kaitkan, darurat ni macam satu benda yang sangat tergesa-gesa. Umum PKP hari ni, kan, tiba-tiba esoknya rupanya PKP tu yang kenyataan pengumuman Perdana Menteri tentang PKP tu sebenarnya dah dirakam sebelum tu lagi. Exactly. Kan? Sebab petang tu dia pergi berjumpa Agong. PKP. PKP. Keesokannya diumumkan untuk pelaksanaan darurat. Yes. Semua benda ni dilihat terlalu tergesa-gesa. Macam nak menyelamatkan sesuatu. Oleh sebab itu, kalau kita lihat, banyak usaha-usaha yang diketengahkan kerajaan. Dasar semua cacar marbah. Sebagai contoh, kalau saya boleh sentuh, tentang dari segi pendidikan. Bagaimana PDPR, pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Kan? Kita dah setahun dah PKP. Hampir setahun dah pelajar-pelajar belajar di rumah, tak belajar di sekolah. Tapi benda tu masih tak nampak ke mana hala tujunya. Jadi saya nak bertanya kepada YB Datuk. Pada pandangan Datuk, dalam konteks ni, apakah sepatutnya yang dilaksanakan oleh kerajaan? Langkah yang berbanding berpolitik dengan mengetengahkan darurat, apakah yang sepatutnya langkah jangka masa pendek atau langkah jangka masa panjang yang sepatutnya diberi penekanan oleh kerajaan sekarang? Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Meneliti daripada soalan dan perkembangan yang berlaku semasa menjurus kepada beberapa perkara yang wajib ditimbulkan untuk mengisytiharkan darurat itu berlaku dalam selepas beberapa jam daripada MCO diumumkan. Maksud itu setelah kedua daripada ahli yang berhormat daripada Barisan Nasional mengisytiharkan tidak menyokong Perdana Menteri, dengan serta-merta darurat itu dilaksanakan. Ini adalah petanda bahawa darurat ini menjurus kepada kekhawatiran kuasa yang ada kepada Perdana Menteri yang mungkin dicabar ataupun mungkin tidak keterlaluan, tidak ada majoritinya. Dan apabila berlaku begitu, maka dikaitkan dengan kesihatan COVID-19. Dan bila berlaku demikian, maka banyak dasar dan kerangka yang kacau barbar dibuat. Huru-hara negara ni, termasuklah ekonomi, pendidikan, dan saya melihat bahawa tidak ada kerangka yang membolehkan menjamin COVID itu diselesaikan dengan secara efisien. Tak nampak. Kalau segi pendidikan, seperti mana yang dimaklumkan oleh Saudara Omar tadi, dah setahun dah kita berlalu episod yang amat kritikal ini. Tetapi keadaan ini tidak berubah dalam keadaan mekanisme yang kita perlu ada kepada mengangkat martabat pendidikan. Tak nampak sebenarnya. Dan kalau kita tengok daripada segi keperluan yang digunakan oleh pelajar sendiri pun tak membolehkan mereka menempatkan diri mereka dalam memproseskan mereka mendapat pendidikan. Sebab semua rumah, bukan semua di internet, di kampung-kampung dan sebagainya, yang membolehkan mereka online dalam pendidikan. Dimaklumkan melebihi 80% yang tidak ada keperluan internet akses yang menyebabkan mereka tak boleh mendapat pendidikan secara normal, secara konsisten. Dan begitu juga dengan ekonomi. Kalau kita tengok ekonomi waktu ini, kalau diteruskan juga MCO, waktu ini saya confirm daripada yakin more than 1 million
employment yang akan berlaku ini akan berterusan penambahannya kalau terus tidak ada satu kerangka yang membolehkan, menjamin ekonomi itu dikembangkan atau dibegakkan. Apa yang saya lihat pada waktu ini, kita sebenarnya menyekat proses ekonomi itu berkembang. Dan inilah yang saya lihat kerajaan hari ini gagal melaksanakan tugas mereka dan membiarkan derita rakyat, terutama sekali pengangguran, pembuangan pekerjaan itu berterusan berlaku. Dan ini akan memberikan kesan buruk kepada negara dan rakyat Malaysia. Dan kita lihat pada hari ini, orang terpaksa mencuri untuk makan, orang tak ada makan, keperluan asas sudah menjadi keperluan yang luar biasa, kesusahan penghidupan rakyat. Inilah yang sepatutnya kerajaan fikir mengimbangi, yang mendepani COVID-19 ni. Itu sewajibnya. Datuk, macam baru-baru ni dekat Kelantan, kalau kita tengok ada satu video ringkas yang orang kongsikan tentang bagaimana seorang ibu bawa anak menyelongkar atau sampah di Kelantan. Itu sangat mengisafkan kita. Itu yang berlaku pada waktu ini. Dan saya percaya kalau berterusan, saya percaya lebih daripada 3 juta rakyat Malaysia yang akan dalam peringkat M40 pun akan pergi kepada B40. Yang inilah yang akan menjurus kepada kehidupan kesejahteraan rakyat akan terselah. Dan saya tak nampak satu kerangka pun yang membolehkan kita yakini kerajaan hari ini bersungguh-sungguh untuk memastikan COVID-19 ini diimbangi dengan penghidupan rakyat Malaysia khususnya. Datuk Seri macam ada nak tambah? Ya, saya melihat bahawa apa yang dilontarkan oleh Datuk Yang Berhormat Datuk Ulasani, ini masalah rakyat. Ya, bila diwujudkan darurat, jadi mereka berselindung di balik darurat. Perkataan darurat ni jadi besar. Sebenarnya sedangkan masalah tentang rakyat ini adalah mengatasi segalanya, masalah ekonomi. Patutnya kalaulah ini Duli Yang Maha Mulia mengisytiharkan darurat ekonomi. Macam dulu kita ada M10 dulu, jangan doktor. Dulu memang ini dibolehkan, tetapi jangan berselindung di sebalik undang-undang ataupun ordinan hanya untuk melindungi ketidakmampuan kamu untuk mentadbir negara. Ini masalah besar ni. Sebab pertama sekali kekhawatiran bahawa beliau akan dilanda oleh tsunami ketidakyakinan di kalangan ahli-ahli parlimen. Ini berikutan perkara 43 dalam perlembagaan. Dia mesti mendapat kelulusan di kalangan ahli-ahli parlimen. Exactly. Bahawa dia itu sebagai satu orang Perdana Menteri yang legitimate, yang ada keabsahan. Ini tidak mampu dilaksanakan. Dan sekarang ini digunakan pula ordinan darurat ini pula untuk menyekat, maka rakyat lagi bertambah terkesan. Yang saya tak tahulah, saya tanya pada Datuk Dr. Bahari, macam mana rakyat di kawasan you? Cukup ke makanan mereka? Nampak rakyat terpaksa punggah beras banyak-banyak tu kena hantar pada rakyat. Rakyat di kawasan you pun terkesan juga. Yang umat tak gitu. Silakan. Kau mendengar. Dengar betul? Ya. Macam mana? Tak berapa Tak dengar. clear. Tak, saya bertanya pada Yang Berhormat, rakyat di kawasan Yang Berhormat tu cukup ke makanannya? Sebab sekarang ni dalam keadaan begini. Ya. Ha. Banyak masalah sebab sekarang ni apabila berlaku bukan saja soal makanan, kadang-kadang jabatan rosak pun dah jadi susah oleh kerana tak boleh nak keluar ataupun terpaksa detour dan sebagainya. Jadi kita nak membantu rakyat pun susah oleh kerana Yes. banyak SOP yang terpaksa kita patuhi. Dan dalam keadaan sekarang ni, minda kita, mentaliti itu dah berubah. Maknanya psikologi itu dah dengan ketakutan, dengan kebimbangan itu maknanya menjadi satu benda yang negatif untuk kita bergerak seperti biasa. Jadi saya fikir darurat ini lebih menimbulkan masalah daripada menyelesaikan. Ya? Jadi artinya saya setujulah dengan Datuk Seri punya pendapat tadi mengatakan bahawa dia bersembunyi di sebalik darurat itu untuk seolah-olah meminjam keabsahan yang tidak ada pada dia. Jadi ini satu perkara yang saya fikir pentinglah untuk sama-sama dipikirkan oleh rakyat supaya bila sampai masanya kita tak teragak-agak. Sebab saya bimbang kalau kita masih lagi dalam keadaan terkeliru dan sebagainya, bila sampai masa kita dapat ataupun boleh buat keputusan pun keliru lagi. Jadi kalau dapat parlimen tergantung hang parlimen pun payah juga. Terima kasih. So, ini yang saya tanya doktor, tak silap saya lah. Ini maaf, saya bukan ahli undang-undang doktor.
Saya Ya, ya. saya undang-undang darurat ini diwujudkan pertama sekali untuk mententeramkan negara. Kalau negara Ya. berada dalam masalah ekonomi, negara diancam keselamatannya. Ya. Macam kita mengalami dulu dengan gerila komunis dan sebagainya. Kita mengadakan darurat apabila kita berkonfrontasi dengan Indonesia. Jadi undang darurat ini tukar supaya tidak merebak kemasalahan. Tapi yang saya lihat hari ini, undang-undang darurat ini digunakan untuk membentengi pimpinan Perdana Menteri. Saya melihat bahawa Perdana Menteri berselindung di belakang undang-undang darurat. Ya. Dan untuk pertama tak boleh melakukan keabsahan. Yang kedua, program-program aktiviti ekonomi ini tidak terlaksana. Jadi kesannya itu rakyat menerima. So what type of prime minister we have now? This is what I'm questioning. Dan lanjutan juga daripada soalan Datuk Seri. Ya. Ya, betul. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Datuk Seri tadi, oleh kerana dalam tempoh hampir 2 minggu ataupun sekitar 2 minggu selepas darurat istiadat, tak nampak sebarang kebaikan ataupun satu benda yang positif yang kita nampak. Maksudnya, kalau begitu, lebih baik kita terus dengan cara yang biasa itu, dengan PKP biasa, tanpa menimbulkan keresahan dan darurat ini. Jadi, memang betul lah, nanti sekarang ini, darurat ini lebih kepada suatu perkara untuk menjadi sebab kepada mereka, untuk menyenyap, minta kita diam, jangan bercakap dan sebagainya. Itu yang saya fikir lebih ataupun lebih yang berlaku daripada darurat itu menyelesaikan masalah COVID. Sebab saya ataupun kebanyakan kita melihat bahawa tak banyak perubahan yang berlaku daripada dalam tempoh 2 minggu ini selepas darurat istiadat. Jadi ini saya fikir sepatutnya ataupun seharusnya menjadi alasan ataupun hujah yang kuat untuk kita tengok balik. Sebab di luar sana ada kumpulan-kumpulan yang telah pun menyiapkan memorandum dan sebagainya, dan kita pun telah mengemukakan tindakan di mahkamah supaya perkara ini tidak diperpanjang. Dan sehingga hari ini kita difahamkan masih lagi belum ada khabar-khabar tentang soal pelantikan lembaga penasihat yang disebutkan itu. Ya. Terima kasih. Bidang kuasa dan sebagainya. Kalau kita tengok forum hari ni kan banyak persetujuan antara Adun DAP dan juga veteran UMNO. Nampak macam makin mesra tu. Doktor nampak dari segi idea tu macam makin selari idea tu. Jadi kalau saya sentuh dengan Datuk Seri Kamal Amir menyentuh tentang banyak masalah-masalah yang dikemukakan tadi, nampak berselindung sebaik darurat dan sebagainya, itu satu perkara. Satu perkara lagi kalau kita tengok banyak keputusan-keputusan kerajaan tidak disenangi oleh ramai pimpinan UMNO. Ya. Seperti contohnya moratorium, kalau kita cerita hak rakyat, Ya, betul. moratorium tak disetujui. Betul. KWSP, Betul. FDI mengudum teruk. Kalau kita Yes. tengok di page Datuk Seri Najib pun Ya. mengkritik perkara-perkara ni. Tetapi dalam konteks ni, UMNO tak boleh lari bahawa pertama, adakah ini sekadar test water sahaja? Test the water, sebab tak nampak selepas itu marah dan kemudian pergi mana? Tak Oh, nampak. no. Balik. Sabar dulu. Biar saya habiskan. Itu soalan pertama. Yang kemudian, kalau kita lihat, sebab UMNO masih perlu bertanggungjawab kerana one cabinet, one sound. Dia kena bertanggungjawab dalam konteks itu, dalam perkara ini. Pertama, apa pendirian UMNO? Adakah kerana desakan-desakan dalam UMNO, kem-kem tertentu yang membuatkan UMNO tidak boleh membuat satu keputusan yang terbuka, mungkin menarik diri serta-merta? Bagaimana? Ya, sebab kita UMNO ni ada cara-cara dia, ada perlembagaan kita. Tetapi masalahnya sekarang, UMNO dah buat terpandang. 114 bahagian dah mengukakan dia punya usul. Ini usul bukan main-main. Soal menarik diri daripada parti peribuni ini memang jelas. Tapi dalam berhubung dengan isu kita menangani masalah COVID ataupun dalam darurat COVID ini, UMNO tetapkan. Semalam Datuk Seri Amidi dah menyatakan bahawa moratorium ini bukan untuk menstrukturkan balik hutang tu. So moratorium ini hutang terhenti, bukan untuk menangguhkan. Dia memanjangkan. Ini memanjangkan jadi hutang jadi sampai 118 bulan, yang akhirnya harga kereta yang sepatutnya 450,000 naik sampai 180,000. Jadi yang untung siapa? UMNO tetap masih lagi menyuarakan pandangan. Saya bersetuju dengan saudara bahawa kalau UMNO itu, sebab di kalangan ahli kabinet itu ada juga menteri-menteri UMNO. Ini yang kadang-kadang sampai malam pun saya akan bercakap. So UMNO faham. Inilah antara pemimpin-pemimpin yang kita melihatkan bahawa kadang-kadang mereka ni cakap tak sempat bikin. Akhirnya rakyat, saya tak nafikan bahawa UMNO bertanggungjawab. Kerana adanya UMNO itulah wujudnya Kerajaan Perikatan Nasional. Tapi biasalah nak buat macam mana. Sebab dulu kita ingat baik.
Kan? Tak boleh. Kita kena bersangka baik. Presiden UMNO berlapang dada. Kita menerima kehadirannya. Sebab waktu itu nak menyelamatkan negara. Jangan lupa. Tapi sekarang nampak banyak yang dah tak Tapi baik. nampak je dah tak baik. Ini sebab itu sekarang ni berlaku ahli-ahli Parlimen UMNO sudah mula seorang demi seorang menarik diri. Sepatutnya bila itu berlaku, Perdana Menteri dah sedar diri lah bahawa I don't have any more legitimate, tidak disokong. Sebab itu yang Bapak Mula Tengku Razili Hamzah menyatakan lebih-lebih awal lagi. Minta supaya ahli Parlimen menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Okey, kemudian diikuti oleh Datuk Jazlan di kawasan Macang. Okey, begitu juga dengan Nazir Aziz. Dan akan ada rentetan lagi. Jadi kalau saudara kata UMNO berdiri diri, I think it's wrong. Minta maaf dulu. I have to protect my party anyway. Saya suka untuk menyentuh Ya, sebab waktu nak ditubuhkan Perikatan Nasional, Setuju? tidak timbul isu kita kena dapatkan soalan keputusan daripada bahagian-bahagian bersetuju ke tidak nak masuk Perikatan Nasional dan sebagainya, dapatkan dapatan daripada bahagian-bahagian bersetuju atau tidak nak sertai Perikatan Nasional, boleh tak kerjasama dengan PPBM yang telah khianati kita. Tetapi bila soal nak keluar daripada PPBM, baru tunggu, kita tengah tunggu berapa ratus bahagian nak bersetuju. Bagaimana Datuk? Saudara, the time is excellent. Waktu itu, saudara kena ingat, waktu itu ya, mula-mula begitu, ramai ini kendak daripada PAS supaya kita menyokong ini Dr. Mahathir. At that matter of time, jangan lupa. Sebab kita ada retreat kita di Janda Baik waktu itu. So, PAS kata kita sokong Dr. Mahathir. Dan kita bersetuju sokong Dr. Mahathir. So, bila Dr. Mahathir meletak jawatan, dia tarik diri untuk jadi Perdana Menteri. So, what choice we have? We don't have any choice that particular of time. Tak, saya rasa waktu itu, kalau nak buat pula satu resolusi, panggil mesyuarat cawangan, panggil mesyuarat bahagian, adakan perhimpunan, I think that by the time lapse apa semua, negara dah hancur. We don't have the government. We need the government at that matter of time. Tapi kita tak menjangkakan orang yang kita pilih begitu perangainya. Kita tak menjangkakan orang yang kita sokong. Sebab ini dukungan juga daripada PAS. Jangan lupa. Sebab PAS juga memberi gambaran bahawa dia calon yang terbaik. Yalah, maklum sajalah anak ustaz dan sebagainya. Dulu pernah jadi. Kerana waktu itu, yang menandatangani Datuk Seri Najib sendiri. Datuk Seri Najib sendiri adalah orang yang pertama menandatangani ini persetujuan pelantikan Tan Sri Modi sebagai Perdana Menteri, Tuan Guru Haji Hadi. Kita nak menjaga muafakat nasional. Okey, bila dalam keadaan begitu, maka bila Tuan Guru Haji Hadi sign. So, and then Datuk Najib bersetuju. Orang yang tak bersetuju sampai saat ini adalah Yang Berhormat Mula Tengku Razali. He's very clear. Dari awal lagi. Saya dah bercakap berkali-kali. Tengku Razali kata, no, I'm not going to support. Dia tak setuju. Sebab dia tahu. Tapi kalau dah semua ramai setuju, Wee-Ka Siong pun setuju. MIC setuju. Yang tak setuju mungkinlah daripada parti DAP. Jadi kebetulan bila saya lari sikit daripada bahagian. Saya suka untuk tanya Datuk Seri. Bila Datuk Seri kata bila melihat perkara-perkara itu, fokus kita sekarang bukan fokus kita lah, fokus UMNO lah. Lebih kepada untuk memperkasakan mufakat nasional yang mana PAS masih berpendirian begitu. Tetapi dalam masa yang sama, PAS tak kala kita bercerita tentang ialah bertakbir di PWTC, pelbagai usaha untuk merapatkan kembali ukhuwah antara UMNO dan PAS. Tapi akhirnya PAS dengan sewena-wena pergi sign untuk terlibat sama dalam Perikatan Nasional. Tinggalkan UMNO begitu saja yang mana muafakat tu tidak dapat Itu bagaimana pula tu? Itu berbeza. Tapi cerita lain ni. Itu nak tanya. Itu bab lain, bukan soal ini kebetulan ni. saya just nak tanya. Ini jenis politik UMNO dengan PAS. Lanjutan soalan. Saya ingat Dr. Aziz berpengalaman dengan PAS ni. Tak, saya dah cakap, saya nak utarakan bahawa Yang Berhormat Tengku Razali dah bercakap berkali-kali. Dia kata, sebab dia puan mengumumkan, dia kata, minta kalau boleh PAS kali ni janganlah main kayu tiga. Itu dia dah nyatakan. Kan? Bahawa dalam keadaan kita sentiasa bersangka baik. Nak buat macam mana? Isteri yang kita tengok, yang kita ceraikan selama 60 tahun. Jadi berbalik baik untuk anak bangsa, anak-anak sendiri. Tapi kalau bini bawa balik untuk sebulan, 2 bulan, cantik lah rumah tangga tu. Okey lah bini tidur tu. Datuk Seri, saya nak cross sikit. Ya. Sila. Yang penting hari ini ialah kita nak selamatkan negara. Itu paling penting. Kita nak tengok rakyat kita jangan hidup merana dan sengsara. Setuju. Kita nak melihat rakyat kita ada pekerjaan. Kita nak melihat rakyat kita ada ubat atas penyakit COVID-19 ni. Tetapi kita tidak nampak sedikit pun ke arah untuk penyelesaian itu. Yang kita nampak inilah mengekalkan kuasa dengan menggunakan darurat dan mengetatkan gerakan ahli politik yang memberikan kesan bertambah buruk dan akan
pelabur-pelabur akan bertambah lari, dan ini yang kita lihat bahawa pelaburan kita pada kali ini, Datuk Seri Doktor, kita berkisar 68% drop. Dan di Indonesia tu yang katakan nombor 1 kombi yang paling tinggi pun 24% saja dia punya drop. Maksudnya apa? Keyakinan pelabur pun tak ada pada kerajaan ni. Jadi apa yang nak kita lakukan? Ini yang penting. Dan ini yang kita kena siap siagakan. Betul, setuju. Ini isunya. Rakyat susah hari ni. Dan data yang yang Berhormat dah sebut tadi tu dipetik daripada Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Perdagangan dan Pembangunan UNCTAD. Mengatakan bahawa 68%. Kalau kita tengok Menteri Keuangan, Menteri Kanan, ekonomi sebelum ni. Lepas tu dikatakan bahawa FDI itu mencanak naik. Dengan adanya darurat dapat memberi satu kelegaan kepada pelabur-pelabur. Bukan Menteri Kanan Ekonomi. Menteri Kanan Ekonomi dalam hospital lagi. Menteri Kanan lah yang mengendalikan ekonomi tu adalah Dia ni bangang, bukan kecil. Dia tak tahu menilai pendapatan. Pendapatan kita untuk 2.5 bilion. Pelabur asing 26 bilion je. Macam mana nak korek yang 322.5 bilion lagi yang bajet yang dibuat ni? Bajet buat pun tak betul. Kemudian nak cari sumber mana? Nak korek daripada mana ni sekarang ni nak korek? Ini yang berlaku sekarang. Saya setuju dengan pandangan daripada Yang Berhormat Datuk Laksani. Beliau pun dekat parlimen begitulah cara dia kan. Beliau akan mengutarakan. Cuma saya nak tanya dengan Dr. Cuma tadi saya terfikir. Doktor, saya nak bertanya dengan you. Kalaulah, saya yakin dalam keadaan sekarang ni, pimpinan sekarang ni dah koput. Okay? Dah burst. So, kalau the new government come in, boleh ke Perdana Menteri ini yang ada sekarang ni dibawa ke muka pengadilan macam mana berlaku di Amerika, mereka melakukan tindakan impeachment terhadap Trump. Saya nak tanya dengan doktor, boleh tak boleh? Sebab dia bermain dengan kepelbagaian, perlembagaan dan undang-undang dan sebagainya hingga negara rosak sekarang ni. Jadi kerosakan apa yang dialami oleh negara ini, kalau dilihat berpunca daripada menteri, can he be charged to the court? Itu nak tanya dengan pakar undang-undang ni lah. Silakan doktor. Baik, okey. Dia sistem ataupun sistem menjatuhkan atau membuang kerajaan ni berbeza. Jadi impeachment itu satu mekanisme yang diwujudkan di bawah sistem berpresiden seperti Amerika Syarikat. Ya. Jadi di bawah sistem kita, satu-satunya sistem untuk membuang kerajaan dalam within term ataupun sebelum ataupun selepas di antara pilihan raya ialah dengan cara undi tak percaya. Malangnya dalam sistem kita semua dah nampak, kita semua tahu. Kita ada masalah dengan speaker kita. Bukan? Speaker ni bukan tak tahu undang-undang, tapi dia putar belik undang-undang tu. Itu sebab saya kata hari tu di Perak entah macam mana ada speaker yang bukan kalangan undang-undang tapi lebih tahu, lebih jujur dari speaker undang-undang berbanding dengan speaker Dewan Rakyat yang berkasutkan peguam. Jadi ini jadi masalah kepada kita. Jadi Datuk Seri betul memang nampak ada problem itu kan. Jadi soalan ataupun jawapan kepada soalan ataupun isu yang dibangkitkan tadi tak ada dalam sistem. Impeachment bukan sistem kita. Impeachment itu sistem di Amerika Syarikat. Itu tak ada kat sini. Satu-satunya cara ialah dengan undi tak percaya, tapi dah disekat oleh speaker, nak buat macam mana? Kalau doktor kata buat macam mana saya nak buat? Kita Dia ada dua saja sebenarnya dalam sistem kita ada dua. Satu ialah yang Tuan Agong. Kena sebutlah kan. Sebab yang Tuan Agong ada kuasa untuk memecat seorang Perdana Menteri yang enggan letak jawatan walaupun hilang majoriti. Itu kuasa yang Tuan Agong. Ya. Yang keduanya undi tak percayalah. Tapi sekarang ni kita tengok sendirilah, maknanya bolehkah benda ni berlaku kan? Sebab jawapannya bukan pada saya, jawapannya ada pada kita semua. Boleh tak berlaku? Boleh tak berlaku? Baik doktor, sebab bila doktor dah sebut tentang situasi yang berlaku di Perak dan sebagainya. Sebab saya nak tanya doktor, doktor ini melontarkan pandangan. Tapi saya melihat dalam keadaan sekarang ni, saya cuma nak tanya, boleh ke speaker memanggil parlimen? Boleh ke speaker memanggil parlimen kalaupun dia tidak ada dari sebagai arahan daripada Tuan Agong? Ini is there any loopholes? Dalam segi undang-undang ni mesti ada loophole-nya, doktor. So, boleh ke speaker memanggil parlimen? Sebab kita ada separation of power. Satu is executive, Perdana Menteri. Dua is legislative, which is parliament, where the speaker is the sole person who can determine the running of the parliament. Macam mana yang doktor kata tadi, bahawa speaker Dewan Negeri di Perak itu, walaupun beliau tidak berlatar belakangkan undang-undang, tapi he knows the separation of power. Dan yang ketiga is judiciary.
Tapi bila berlaku 3 separation of power ini, we have to uphold this. Dan the other one is the royal, sebab kita punya raja berperlembagaan. What say you, Doktor? Speaker, isunya speaker, ya. Speaker. Ya. Dan masalah speaker, dia ada kuasa penuh di dalam dewan. Tetapi kalau dia tak nak gunakan kuasa itu, tak ada apa yang dia boleh buat. Ke mahkamah pun tak boleh kita minta mahkamah keluar perintah, maknanya memerintahkan speaker buat begini, buat. Tak boleh sebab kuasa mutlak pada speaker. You're right. Mentafsirkan standing orders, perintah tetap, dan juga mengendalikan jalanan dewan. Jadi itu jadi masalahnya. Jadi kita mengharapkan speaker ini yang dibetul oleh rakyat ini faham dan tahu supaya proses yang dimaktubkan dalam perlembagaan berjalan. Malangnya sekarang ni speaker-speaker kita di parlimen ialah speaker-speaker yang lebih bersedia untuk stop ataupun untuk menyebabkan perlembagaan tak bergerak. Ini yang jadi problem. Kecuali di Perak baru-baru ini, kan? Jadi kita hanya mengharapkan, kita hanya buat seruan dan sebagainya, tapi lebih daripada itu tak ada, sebab itu memang kuasa speaker, tak boleh ditunjuk, tak boleh diperintahkan dan sebagainya. Tapi Doktor, saya nak jelaskan Kalau sekiranya dalam standing order tu, dia ada kata ketua dalam majlis. parlimen itu ada majoriti yang boleh menyingkirkan speaker, itu perkara yang lain lah. Ya? Jadi itu satu masalah yang memang saya fikir jawapannya agak sulit, sebab sebenarnya untuk pengetahuan semua, perlembagaan kita ni mengharapkan semua orang ni tahu tanggungjawab masing-masing. Jadi bila dah sampai ke peringkat ada orang nak jadi pensabotaj kepada sistem, kita nak buat macam mana? Bukan? Tentang soal memanggil sidang tadi, itu sebenarnya satu kuasa yang diletakkan di tangan Yang Tuan Agong. Ya. Dan dalam aduan darurat yang ada sekarang di Seksyen 14, 1A tak silap saya, perkara ataupun peruntukan perlembagaan yang berkenaan 14, Doktor, 14. yang 14. meletakkan kuasa agung untuk memanggil parlimen. Itu soal isu yang saya bangkitkan dalam Facebook Live sebelum ini ialah bagaimana ataupun apakah yang sepatut kita buat ataupun kedudukan Perdana Menteri yang mencuri kuasa agung tanpa pengetahuan kita semua ni. Itu isu sekarang sebab mungkin sangat Datuk Seri pun lebih tahu kan, tahun 83 berlaku krisis antara Pentadbiran Mahathir dengan raja-raja, bukan? Yes. Apabila kerajaan persekutuan waktu itu cuba meminda peruntukan berkenaan dengan perkenan diraja, perkara 66 Perlembagaan Persekutuan yang menyebabkan raja-raja murka dan menolak pindaan itu, kan? Jadi sebenarnya peruntukan berkenaan sama saja dengan peruntukan yang digantung oleh Muhyiddin sekarang ni, sama saja. Bukan peruntukan yang luar biasa, peruntukan biasa saja. Tetapi kalau kita perhatikan balik, kalau pada tahun 83 perkara itu jadi sebab kepada krisis, menjadi satu sebab yang menyebabkan raja-raja murka, sekarang ni kita nak bertanya, apa yang boleh berlaku dengan kita katakan dengan pemandulan ataupun kuasa ni dengan tiba-tiba dipeti sejukkan, ya? Sebab apa yang disebut di bawah peruntukan ordinan darurat yang ada sekarang itu ialah kuasa ini tidak berjalan. Dan kita bertanya dan kita berasa terpinga-pinga dan merasa muskil. Apakah peruntukan berkenaan dibuat dengan persetujuan Yang Tuan Agong? Ya. Atau persetujuan raja-raja sendiri, sebab kalau kita tengok perlembagaan, setiap pindaan, setiap undang-undang yang ada kesan kepada kuasa, kepada kedudukan dan apa juga raja-raja mesti diperkenankan oleh majlis raja-raja. Setuju. Jadi soalan sekarang ini, perkara Seksyen 14 tadi itu dibincangkan atau tidak dengan raja-raja Melayu? Ini satu perkara yang penting, sebab kalau tidak, kita bimbang nanti darurat ini menjadi suatu punca atau satu sebab, satu jalan untuk Muhyiddin melumpuhkan sistem beraja. Ya. Jadi sekarang ni isunya bukan soal kita neraka atau tidak, Muhyiddin tu. Sebab peruntukan dalam ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 itu, pada saya ada 2-3 perkara yang menyentuh kuasa raja yang tak pernah dibincangkan. Saya tidak pasti sama ada Tuan Agong tahu atau tidak. Saya tak pasti raja-raja tahu atau tidak. Jadi ini satu isu yang pada saya penting dan mungkin harus diwar-warkan, sebab saya nampak rakyat tak nampak benda ni.
Dan antara perkara yang disentuh dalam ordinan tu antaranya mengekalkan kerajaan yang mana sebelum proklamasi darurat diumumkan maka kena kekal kerajaan tu. Kan seolah-olah mengganggu peranan tuanku untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang sah. Ini saya nak minta tanya dengan doktor ni, tadi. Ya. Tadi yang doktor cakap tadi saya nak celah tadi tu. Pusat Parlimen. Sebab dalam standing order doktor Ya. ada ketua majlis. Yakni ketua majlis itu adalah Perdana Menteri yang boleh memanggil parlimen bersidang. Ya. Itu standing order clear tu. Jadi maknanya speaker ni dia gunakan itu sebagai alasan untuk dia tidak menggunakan kuasa sepenuhnya ada dalam standing order. Dan doktor, lanjutan juga daripada soalan Datuk. Dia sentuh juga tentang, doktor sebut tadi, tentang kebebasan speaker untuk membuat keputusan. Ya. Tetapi dalam perkara ni bercanggah, satu perkara memanggil Dewan, Ya. keduanya tentang bila kita nak mengusulkan undi tak percaya tu. Ya. Dia kata kena uruskan urusan kerajaan untuk Itu selesai kan. masalah. Jadi macam mana Datuk? Doktor? Sebab itu saya kata tadi bahawa tidak ada berlakunya separation of power. Kalau berlaku separation of power, eksekutif tidak boleh menguasai speaker. Apa yang berlaku sekarang hari ini, eksekutifnya adalah Perdana Menteri. Dan ini disahkan pula apabila speaker mengatakan bahawa kalau nak apa-apa pun kena tanya pada Menteri Undang-Undang. Ini masalah dia. Ini satu juga masalah. Itu speaker sendiri tak tak betul. Dia Betul. not independent. Ya, Sebab ya. kalau diletakkan di bawah kerajaan eksekutif, di mana letaknya doktrin pengasingan kuasa itu? Ini masalahnya. Kalau ini masalahnya, ini yang saya rasa speaker ni pelik dah tergeliat otak dia. Ya, Macam mana pula? saya bersetuju. Nak menentukan kerajaan ni survive atau tidak bergantung kepada kehendak kerajaan itu. Maknanya sama macam kita nak saman orang lah. Kalau polis terpaksa nak minta persetujuan pemandu kereta nak kena saman atau tidak, apa guna ada polis? Betul, saya Jadi sama betul. juga berbalik pada parlimen kan. Apa guna ada speaker? Yes. Apa guna parlimen kan? Dia Sebab parlimen itu diwakili oleh speaker. Speaker sebagai ketua dia. Ya. Masalah sekarang, speaker ini yang dia Dewan sudah tak tahu dia siapa. Ya. Dia sudah lupa diri dia. Dan okey, sekali lagi saya nak bertanya dengan doktor. Because kita punya Agong ni doktor di Perak, bukan? Agong ini dia punya kita dipanggil bahawa he is he's not supreme, he is paramount. Equal among equal. Doktor. Ya, artinya kalaulah ahli-ahli parlimen atau ahli dewan negeri menghadap Agong negeri masing-masing. So minta sebab dia every years, every month ada mesyuarat majlis raja-raja. Saya ingat mungkin boleh juga dibawa benda begitu untuk kita berlapang dada dan mengayu. Not necessary you go target one person. Kalau one person ni menyalahkan Agong, saya tak setuju soal itu. Tapi kita ada majlis raja-raja. Sebelum doktor jawab, saya nak tanya. Ya. Apabila ahli parlimen melebihi majoriti 115 memohon untuk diadakan sidangan parlimen, itu sudah mewakili majoriti. Yes. Itu sudah apply artikel 43 doktor dalam perlembagaan. Dan saya nampak kenapa benda ni tidak boleh diproceedkan. Dan saya tak nampak. Jadi ini kita sebenarnya ketika mengangkat sumpah doktor, yang mengangkat sumpah ni, kita telah mengangkat sumpah dengan nama Allah. Kita nak menjaga perlembagaan. Semua ahli parlimen jaga perlembagaan. Jadi mana boleh kita above the constitution. Jadi ini yang saya pertikaikan, saya rasa keliru sangat dengan yang ada pada waktu faktanya tetapi tidak dimaterialiskan dalam bentuk implementasi. Apa pandangan doktor? Saya setuju pendapat itu sebab oleh kerana sumpah jawatan pada semua, bukan sahaja ahli pun termasuk hakim sekalipun ialah untuk menjunjung perlembagaan. Jadi kalau ada tindak tanduk sesuatu ataupun daripada siapa juga yang kita nampak ataupun kesannya ialah untuk meminggirkan perlembagaan, maka kita harus berfikir di luar kotak. Artinya perlembagaan itu harus diselamatkan. Jadi kalau speaker sebagai contoh menggunakan kuasanya untuk menyekat parlimen ataupun speaker menggunakan kuasanya untuk menyelamatkan kerajaan yang dah tak ada majoriti, ini sudah berlawanan dengan perlembagaan. Sebab kuasa mutlak ataupun kuasa yang besar diberikan kepada semua ini adalah untuk ataupun diandaikan selari dengan perlembagaan. Kalau dia sudah menggunakan kuasa mutlak ini untuk menyekat perlembagaan seperti yang dilakukan oleh speaker sekarang, saya fikir kita serahkan pada majoriti ahli parlimen tadi. Dia masalah sekarang sebab speaker tu mengiyakan keputusan yang dibuat daripada badan eksekutif, melangkaui tugas dia dalam bidang legislatif, dalam parlimen itu. Jadi saya juga nak bertanya dengan Dr. Aziz, perlembagaan
is above all. Apa hukumnya kalau seseorang itu menyanggah perlembagaan? Now my question now. Malaysia the constitution. You are tarnishing the constitution. You sudah menghina. Kalau di mahkamah, you menghina mahkamah. Hukumnya apa? 3 tahun ataupun 3 sebat 2 anggota dan sebagainya. Ini you menghina perlembagaan. You melanggar perlembagaan. Yang tidak melaksanakan tuntutan perlembagaan. Apa hukumnya? Ini satu soalan yang Ini baik, soalan dahsyat susah ni. nak jawab ni. Sebab jawapan tak ada kat situ. Ya, jawapannya tidak ada dalam perlembagaan. Sebab seperti yang saya katakan berulang-ulang kali tadi. Perlembagaan mengandaikan semua orang ni beradab. Semua orang ni berbudi bahasa. Yes. Semua orang ni mematuhi peraturan. Tetapi kita tahu bahawa dalam keadaan itu ada orang-orang yang pelik, yang aneh, yang orang kata yang nak mencabar ataupun nak mensabotaj benda-benda yang elok, yang baik, yang berperaturan ini, bukan? Jadi kalau dalam keadaan seperti itu, saya rasa kita pulangkan kepada khalayak, kita nak fikir apa yang cara yang terbaik untuk menyelamatkan perlembagaan. Sebab untuk ke mahkamah tak ada masa. Ya. Dan kadang-kadang kita pun bukannya tidak tahu. Bukan semua hakim ada keberanian untuk membuat keputusan yang luar biasa. Ya. Kan? Betul, terima kasih. Dan pernah berlaku di Amerika Syarikat. Ya. Seorang presiden mendapat penghakiman mahkamah. Dia kata, okey, biar mahkamah buat. Dia tak nak buat. Pernah berlaku dalam sejarah Amerika Syarikat. Lebih kurang macam Donald Trump sekarang lah. Maknanya dalam sejarah negara dunia ni ada beberapa ketika insiden yang memang ada orang yang pelik, orang yang teruk ni ada. Dan mungkin di Malaysia sekarang ni kita berhadapan dengan fenomena atau situasi seperti ini. Jadi kalau kita mengharapkan suasana ataupun masalah yang selesai dengan cara biasa, orang kata ini wishful thinking lah, mana tak? Mana kalau kita nak menyelesaikan keadaan yang luar biasa, yang extraordinary, we also did extraordinary measures to handle it, to tackle it. Ya. Saya fikir ini Ya, Umar, cukup jelas saya menangani itu yang dibangkitkan tadi. Ya. Saya nak celah doktor. Ya. Ini yang berlaku baru-baru ni, yang semalam yang dimaklumkan ada rakyat peguam di negara rakyat Malaysia ni yang mencabar perlembagaan di mahkamah yang melampasi atau melintasi kuasa raja-raja. Seperti Agong telah memberi pengampunan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi mereka masih nak bawa ke dalam mahkamah, dan inilah yang dinamakan derhaka ni. Kerana Agong dah bagi pengampunan, tapi dia nak bawa juga. Inilah namanya, apa pun sial lah, kita tak tahulah orang macam ni. Tapi itulah kenyataan. Kalau orang macam ni yang melanggar perlembagaan ni, kita diam. Kita membiarkan. Dan kita menyokong pula. Ini yang saya rasa, ini orang yang membuat pengkhianatan perlembagaan, diberikan ruang. Ada memang tak keadilan. Silakan, Bibi. Undang-undang dah jelas. Kuasa pengampunan yang tak negara ni kuasa yang tak boleh disemak. Ini high prerogative of mercy. Dia tak memang tak ada. Kita layan perkara ni jadi bahaya. Akan datang macam mana, bukan? Jadi itu tak jadi masalah, dan kita pun tak nak berlindung di sebalik istana nak mempertahankan kedudukan politik kita. Tapi yang saya nak sebutkan tadi ni, benda-benda yang sepatutnya berlaku macam speaker di Dewan Rakyat kan. Bila dia kata nak bawa undi tak percaya itu bergantung kepada persetujuan Menteri Undang-Undang. Ni pelik, ni kartun lah. Ini kartun lah sebenarnya. Ini yang Kan? tahu. Orang yang tak belajar undang-undang pun tahu. Kalau macam itu jawapan dia. Ini Sampai antara bila perkara pun dia yang takkan luar jatuh, biasa. kan? Tapi doktor, dalam keadaan begini pun saya rasa sedih lah apabila negara kita yang selama ini kita menjunjung kedaulatan Raja-Raja Melayu, kedaulatan undang-undang, dan prinsip dalam kita punya rukun negara itu. Kerana dalam peristiwa apa yang berlaku hari ini, apa yang berlaku yang dilakukan oleh Perdana Menteri saat ini, ia seolah-olah sudah merobek rukun negara. Jadi apa lagi rakyat ada? Kalau saya bertanya dengan doktor sendiri kata, last kali to the end, what can we do? Tapi saya rasa terpulang pada rakyat lah. Rakyat akan hukum besok. Mereka-mereka yang jadi pengkhianat perlembagaan. Sebab itu saya tanya dengan doktor tadi, can we challenge him? Can we charge him to the court? Bila rakyat sudah bangkit, mengambil alih kuasa, bila melantik orang kuasa kota yang baru. Itu pandangan saya tadi, awal tadi. Saya tak withdraw dengan statement saya. Betul. Saya mengatakan yang keduanya, saya melihat bahawa sekarang... Yalah, tapi seruan kita, Datuk Seri, seruan kita ialah bahawa kita seboleh-bolehnya kita nak abad baik the rule of law lah. Kita tak maulah maknanya
minta rakyat dikeluar ke jalan kan. Sebab No. Saya tak tetapi setuju. tapi satu perkara yang saya nak tekankan ialah bahawa kalau kita buat sukati, maknanya kita dengan tak secara langsung kita meminta rakyat keluar ke jalan. Kalau kita tak ikut undang-undang, kalau kita sekat perlembagaan, tak nak ikut perlembagaan ataupun kita sengaja memutarbalikkan perlembagaan, maknanya orang letih lah, rakyat letih tengok dan rakyat akan hilang sabar. Dia kata, apa guna ada perlembagaan macam ini kan? Apa guna ada undang-undang? Apa guna ada keluhuran perlembagaan kalau macam ini? Jadi, kita yang berkuasa ni, betul, seharusnya menunjukkan contoh yang baik. Jadi ini antara masalah-masalah. Itu yang kekhawatiran saya tadi, saudara moderator, saya kata, kalau benda begitu, apabila next coming, lahir Perdana Menteri yang terbaru, kerajaan yang baru nanti, maka boleh Tan Sri Muhyiddin ini bicara, sebab tindak tanduk dia itu adalah kerarah untuk pertama sekali menghina perlembagaan. Betul, mengajak rakyat sudah membenci pada perlembagaan. Benda ini bahaya sebenarnya pada negara kita. Kita rakyat cinta damai. Kita tidak mahu mengambil keputusan on the street ataupun di jalan raya. Kita bukan budaya itu. Budaya Melayu berbincang. Kita berbincang begini kan. Musyawarah. Tapi kalau dia diajak masyarakat tak boleh, kita dah ada perlembagaan. Orang Melayu ada dia punya cara dia, adat dia dan sebagainya. Sopan santun ada dia. sopan santun. Tapi kalau orang begini, Sabar dia. sebab itu saya dari Payah lagi sama kan. saya ingat doktor macam mana pandangan you lah, doktor sebagai pengamat. Tapi sebelum tu bagi Siri malam ni agak panas sikit. Banyak kerja moderator nak kena buat. Jadi bagi yang sedang menyaksikan, saya tengok dah makin meningkat bencana tontonan pada malam ni. Bagi yang sedang menyaksikan boleh utarakan pandangan dan juga persoalan untuk saya petik 1-2 soalan. Dan bagi yang sedang lihat juga boleh terus kongsikan dan juga like dan juga share sejauh mana media-media platform yang anda ada. Jadi bagi mengendurkan sedikit. Suhu untuk kita cerita tentang perlembagaan. Saya nak tanya kepada YB Datuk. YB Datuk ada sebut tentang isu ekonomi. Saya beralih sikit. Tentang isu ekonomi. Dalam masa yang sama kalau kita lihat sekarang, dikatakan bahawa isu ekonomi ini adalah bom jangka kepada Malaysia. Kepada malapetaka kepada Malaysia. Ini bukan soal isu yang jauh daripada darurat yang kita bincangkan. Kerana ini adalah isu-isu yang kesan daripada darurat itu diperkenalkan. Kalau kita sentuh, kalau boleh saya sentuh. Tentang sistem insurans pekerjaan. SIP yang Datuk selalu sebut. Ini saja dah merekodkan hampir 100,000 yang diberhentikan kerja. SIP ni maksudnya dia berdaftar lah dulu. Berapa ratus ribu lagi yang tak berdaftar. Jadi ini adalah masalah-masalah yang disentuh seolah-olah dasar dan polisi yang diketengahkan kerajaan. Sebagai contoh kalau kita lihat dalam konteks pekerjaan, kita sentuh bahawa kerajaan ingin melaksanakan program subsidi upah, program pengekalan pekerjaan. Ini dah dibuat pun masalah masih tak dapat diselesaikan. Jadi dasar yang cacar marba ni, saya cuba Datuk boleh ulas sikit. Itu yang pertama. Dan bersekali dengan itu, bila YB Dr. Aziz Bari sebut tentang bagaimana perlembagaan ini seolah-olah dipermainkan. Kalau kita boleh sentuh juga bagaimana undang-undang itu dipermainkan. SOP itu dilanggar. Rakyat dihukum, tetapi menteri-menteri bebas melanggar. Bermaharjalela. Mungkin Dr. YB Datuk boleh ulas dari segi ekonomi dan juga dari segi double standard dalam pelaksanaan undang-undang negara. Ya, bila berlakunya COVID, saya diberitahu awal dulu. Saya pertahankan SIP ni, skim insurans pekerja. Sebab bila berlakunya malapetaka, maka mereka ni layak mendapat skim ini. Skim ini sebenarnya untuk membantu dalam tempoh 6 bulan. Tetapi apa yang kita lihat pada waktu ni, itu petunjuk aras. Mengatakan bahawa terlalu ramai orang memerlukan bantuan di atas dalam konsep yang kerajaan hari ini ada yang tidak boleh membantu. Jadi apa yang kerajaan buat hari ini? Bila dia isytiharkan darurat, maka lagi berlungguk syarikat yang keluar daripada negara dan pembuangan kerja pun berlaku dengan sewenang-wenangnya. Dan apa tindakan kerajaan pada waktu ini untuk menyelamatkan mereka? SIP ini dalam akta. Tetapi kita tidak. Dalam bajet yang lepas tak suntik pun. Untuk kita nak membantu SIP ini untuk memberi kepada mereka yang layak. Dan apa yang kita buat ialah kita nak tutup lagi syarikat-syarikat ini. Dan kita nak mematikan lagi operasi mereka dengan mengisytiharkan darurat. Lepas tu kita ketatkan SOP dalam pembentukan MCO. Ini semua dalam konteks dia tidak membantu.
Dan apa yang saya lihat waktu ini ialah kita tidak menjana. Sebab itu saya tak terperanjat. Kalau kita mendapat cukaian hasil daripada pelabur-pelabur luar, hanya 26 bilion je pun. 2.6 tu. Ha? 2.6. 2.6. Saya dah silap. Kenapa? 2.6 bilion pada kena korek lagi 322.5 bilion ni. Nak ambil daripada Nawab. Nak ambil daripada APF. Nak ambil daripada Sokso. Nak ambil daripada Kuap. Alah, tolonglah. Baru banyak lagi duit tabungan awam ni kita nak ambil. Ini duit orang lah, bukan duit kerajaan lah. Dia longgok ni. Sedarlah sikit. Dan ini yang berlaku. Setuju. Saya setuju dalam amarah yang berhormat daripada KAPA tadi, Datuk Abdul Sani itu memang begitulah cara beliau kan. Beliau memang kalau dia amarah itu memang melantun-lantun. Ini melibatkan pekerja. Betul, setuju. Ini benda saudara adalah mantan pemimpin kesatuan. Memang suara begitu. Tetapi saya nak ingatkan, saya sama ada Dr. Bari setuju atau tidak dengan saya. Saya tidak mengatakan kerajaan. Tugas kerajaan is a government of the day. Government dekat dulu yang mahu Pertuan Agung. Kerajaan dulu yang mahu Pertuan Agung. Kerajaan. So kerajaan itu yang saya tekankan adalah pimpinan kerajaan. Mereka yang memimpin kerajaan hari ini. Mereka yang diberi tanggungjawab untuk memimpin rakyat, memimpin pejabat, jabatan-jabatan, kementerian-kementerian. Mereka melakukan tindakan khianat rakyat. They are the person. Mereka inilah a treason to the rakyat. Mereka ini melakukan khianat, kekejaman yang saya katakan seringkali saya cakapkan pekak dan tuli telinganya, tak mau mendengar langsung rintihan rakyat. Rakyat dah susah sekarang ni. Minta duit daripada kumpulan wang semalam pekerja. Masih dilindungi lagi. CEO apa ni? Dindong lagi. Masih dindong lagi. Syarat ketat. Kita minta supaya 10,000 one off. Duit mereka, bukan duit mak bapak dia orang. That's why saya kata pimpinan, Doktor Datuk Seri dah menunjukkan saya kemarahan. tidak katakan kerajaan. Saya coolkan sikit. Saya setuju. Saya setuju bahawa ini bukan duit kerajaan. Ini daripada caruman syarikat dan pekerja. 12% majikan, 11% pekerja. Dan ini hasil daripada kutipan yang mereka longgokkan. Janganlah cuba-cuba nak ambil duit EPF ni. Tolong. Pimpinan. Ya. Bukan Saya kerajaan. terkejut apabila salah seorang daripada penasihat ekonomi yang diberi maklum dalam interview daripada TV3. Dia kata, kami ambil separuh, biarlah pekerja ambil separuh. Ini bukan duit kerajaan lah, ini duit pekerja lah. Kau nak ambil separuh tu pasal apa? Ya, ini yang berlaku sebab kita selalu nak mengkorek apa yang ada. Orang punya pun kita korek. Sama lah bila benda ni dia jadikan, dia jenamakan balik KWSP tu duit rakyat, tapi dia jenamakan balik jadi ICNA. Kita minta sama dengan permai. Itu masalah dia. Kita jadi doktor pasal undang-undang. Aspek undang-undang lah. Dok, what's your opinion, sir? Jangan sebagai wakil rakyat, you wakil rakyat DAP lain. Tapi sebagai aspek undang-undang, mereka melakukan khianat pada rakyat. Please. Ya, saya dalam soal ini tak ada ataupun aspek undang-undang itu bukan satu benda yang terpisah, bukan? Jadi undang-undang ni sebenarnya adalah merupakan suatu cara untuk kita melaksanakan polisi dan juga keutamaan kerajaan dan juga kepentingan rakyat. Itu saja. Jadi saya rasa dalam soal ataupun dalam kemulut sekarang ini setakat ini belum ada yang membangkitkan soal bagaimana Malaysia dengan tiba-tiba menggelongsor dalam indeks rasuah dunia. Ya. Daripada 51 turun 57. Ya, dalam tempoh kerajaan PN memerintah sekarang ini. Jadi satu perkara yang penting selain daripada soal kita tertinggal di belakang dalam soal FDI dengan Singapura, dengan Indonesia, dengan Vietnam bahkan, ya. Masalah ataupun kita sudah jatuh di tipe tangga, sudah tak dapat menarik FDI yang tinggi. Rasuah pula pun jatuh sama. Maknanya kita dimiskin segala-galanya. Ya, pelabur pun tak ada. Kemudian rasuah semakin meningkat. Itu perkara yang saya rasa bukan kecil dan bukan ataupun harus diberikan perhatian. Ya. Maknanya darurat yang kita bincang malam ni tak menyelesaikan masalah sebab semakin banyak bertimpa-timpa nampaknya. Ya. Dan jadi di sini saya fikir saya pun tak tahu macam nak keluar dari masalah ni dengan darurat ni nampaknya makin teruk jugalah. Jadi nampak seolah-olahnya dengan keadaan yang semakin teruk itu dia terpaksa ataupun dia perlukan darurat untuk memastikan dia tak dikacau. Ya.
Betul. Jadi kalau kita sentuh yang tu juga, saya suka untuk sentuh untuk habiskan tentang perkara berkaitan tadi kalau kita cerita tentang ekonomi, kemudian kita kaitkan dengan Datuk double standard. Saya suka untuk ingatkan Datuk bagaimana rakyat dihukum bila mas turunkan kat bawah ni pun kena, nampak tak pakai mask sikit dah kena, terlalu cepat. Sedangkan bila menteri tak ada masalah. Double standard tu. Saya suka untuk sentuh bagaimana. Kalau hadirin boleh lihat, kalau boleh anda rajin boleh buka Facebook Menteri Keuangan. Dia telah melaksanakan satu program pada hari Ahad yang lepas, 24 hari bulan di Bangi. Yang turut serta dalam program itu adalah YB Datuk Seri Rina Harun. Ya. Pada 24 Januari baru ni. Sebelum itu lagi, pada 10 hari bulan Januari, 10 hari bulan dia telah disahkan menghidap positif COVID. Kalau kita kira 14 hari tempoh standard seseorang itu dikuarantin, makna kata 14 hari, 10 tambah 14 hari, jadi 24. Sepatutnya dia dapat akhir 24. Tapi 24 tu menteri boleh pergi program dah tu. Jadi double standard yang sangat keterlaluan ni, mungkin seolah-olah perlembagaan, undang-undang itu dijadikan mainan kepada pimpinan-pimpinan kerajaan seperti mana yang Datuk Seri Ahmed sebut tadi. Ya. Kamal Ahmed. Bagaimana Datuk? Inilah yang kita kata undang-undang 2 darjat. Kalau rakyat dihukum dengan semaksimum, tapi kalau pemimpin kerajaan buat kesalahan, dalam kita yang tidak boleh lepas sepadan ni pun, dia dah sampai ke Johor dah. Tapi Wabi pimpin kerajaan kan tak? Wabi sebagai wakil rakyat pimpin kerajaan tak? Ada kepimpinan kerajaan ini masuknya kepimpinan negara pada waktu ini. Ya. Dia boleh pergi berkata, dan begitu juga dengan kuarantin. Menteri boleh keluar, menteri tidak boleh payah kuarantin. Sebelum ini pun dalam persidangan parlimen pun menteri tak nak kuarantin, orang lain kena kuarantin. Kalau siapa keluar kuarantin kena denda. Ya. Dia kena denda 1,000 je, orang lain kena 8,000. Ya. Dia tukang gerai yang masak nasi lemak kena 8,000 dan 8 bulan penjara. Ini apa ni undang-undang ni? Undang-undang kita ni, kita sekarang ni sudah khianat kepada perlembagaan, khianat kepada undang-undang sebab kita berkuasa. Bila kita berkuasa, kita menjadi raja. Dan inilah falsafahnya akan menjahanamkan negara dan akan memudaratkan kepimpinan yang sepatutnya kita angkat martabat darajat harakatnya. Tetapi kita telah mengkhianati, kita letakkan dia terus di jalanan ataupun diletakkan di tepi longkang. Inilah mentaliti yang ada dalam kepimpinan kerajaan pada waktu ini. Yalah. Dan 2-3 Saya nak cakap because keadaan ni because kita ada bersama dengan Dr. Bari, ya kan? Dua-dua ni dia ada lawmaker. Jangan lupa bahawa Yang Berhormat Datuk Abdullah ni sebagai ahli parlimen, dia ada lawmaker di peringkat parlimen. Ini Dr. Aziz Bari, dia juga lawmaker yang merubah ataupun menggubal undang-undang peringkat negeri Perak. Okey. Tapi bila undang-undang yang dah gubal itu, cuma saya nak tanya lah, perundangan nak pakai mas ini, adakah dibawa dalam parlimen? Ini pun satu persoalan lagi ni. Yang ini, sebab kita negeri kita ni rule of law. Adakah undang-undang itu boleh siapa saja, atau apakah dalam masa COVID ini, maka segala undang-undang itu boleh diubah ataupun boleh laksanakan. Sebab tak silap saya lah, pengalaman saya selama lebih 40 tahun sebagai orang newsman, jurnalis, setiap undang-undang itu akan dibawa di parlimen, akan dibahaskan di kalangan ahli parlimen. Kalau di negeri dibaca kali pertama, kali kedua, kena bawa pindah ke Dewan Negara. Jadi sekarang tiba-tiba ada negara kita ni mewujudkan satu undang-undang wajib rakyat memakai mask. Kalau tidak, fine-nya 1,000. Adakah undang-undang itu mendapat kelulusan parlimen? Adakah undang-undang itu mendapat kelulusan Dewan Undangan Negeri? Both of you, saya bukan ahli parlimen. Dia bukan dalam akta. Okey. Ini arahan. Dalam arahan ini dia boleh dicabar. Tetapi dalam konteks untuk kita nak memastikan SOP itu berjalan untuk keperluan awam. Okey. Jadi, ia digunakan atas arahan. Dan itu bukan akta tu. Kalau arahan tak boleh bawa ke mahkamah. Ya, arahan itu di atas kepentingan undang-undang itu tidak terpanggil. Ya. Nah, itu yang sepatutnya. Baik. kita nak tambah? Saudara moderator, soalan kepada Datuk Seri. Datuk Seri Kamal Amir tadi soal undang-undang tadi kan. Betul, memang setiap undang-undang baik peringkat negeri ataupun pusat itu telah pun diluluskan mengikut step-step yang telah pun ditetapkan.
ataupun had laju di jalan raya dan sebagainya itu diberikan kepada agensi yang berkenaan. Ya. Okey. Jadi itu dalam bentuk undang-undang kecil sebagai contoh. Ya. Jadi maknanya peringkat ataupun di parlimen atau dalam Dewan Negeri itu, apa yang diluluskan di situ ialah undang-undang yang bersifat dasar dan umum. Sedangkan undang-undang yang lebih detail itu diserahkan kepada agensi, sama ada pihak polis, pihak JPJ, Jabatan Kesihatan dan sebagainya. Dan di sini pentingnya soal integriti tadi. Jadi soalan yang dibangkitkan soal double standard itu masalah besar lah. Dan masalah besar ini timbul kerana saya rasa kerana kaki tangan awam yang diberikan kuasa begitu banyak untuk melaksanakan undang-undang ini tidak mempunyai keyakinan kepada kerajaan yang ada. Ya. Saya rasa kalau kita turun ke bawah sekarang ni, kaki tangan awam pun sinikal kepada kerajaan yang ada sekarang ni. Jadi dengan kata lain, itu sebab yang timbul sekejap boleh, sekejap tak boleh. Sekejap diimpos, sekejap tarik balik. Ini kerana kerajaan ni kerajaan yang tidak ada keyakinan. Ya. Dan selain daripada itu juga kita terlalu melihat kerajaan terlalu besar. Timbalan menteri sampai 2 orang sebagai contoh. Kerja tak nampak. Yang berempas pulas, yang letih, ketua pengarah juga, bukan? Jadi dengan kata lain, sekarang ini kerajaan yang begitu besar, yang begitu gemuk, ya, sebenarnya tidak perlu. Tapi oleh kerana dia nak survive, dia nak hidup, dia nak pastikan dia tak tumbang, maka dia lantik menteri ramai-ramai, timbalan menteri ramai-ramai, kerja tak ada, dan masing-masing berkonflik sesama sendiri. Tak ada sinkronisasi. Ya. Bila buat poster baru nampak gambar. Ini sekadar ini doktor, sekadar nak melegakan keadaan. Saya ingat lagi masa waktu kita negara mengamalkan undang-undang. Kita introduce itu undang-undang di parlimen. Masa itu menteri pengangkutannya tu Sadun, tak saya. Maka waktu itu kita mewajibkan semua pemandu motosikal dan pembonceng memakai tepi keledar. Tapi masa itu tuntutan PAS dia kata kami pakai serban. Kemudian bagaimana kena sik. Akhirnya undang-undang itu jadi dan begitulah juga ada kelonggaran. Begitu juga dengan sekarang ni, dengan pemakaian topin pelitup ni, apakah tidak ada langsung, apakah mesti pelaksanaan itu terus saman bayar RM1,000 kalau tidak ke mahkamah. Kerana ini bagi saya undang-undang ni jadi dipermainkan ataupun dipersendakan. Rakyat jadi bingung. Pertama sekali, undang-undang ini tidak diluluskan di parlimen. Sedangkan undang-undang pewajipan diwajibkan semua pembonceng ataupun pemandu motor pakai tepi keledar. Tapi menteri dia kata okeylah tak apalah, untuk sek boleh. Untuk Pak Lebay okey. Yang ini keadaannya. Begitu juga dengan penggunaan tali pinggang keledar dan saya bercakap dari segi aspek undang-undang kerana Dr. Aziz ada di sini. Ya, sebab saya nak bagi pencerahan juga kepada warga bangsa kita supaya mereka tahu ini it's a rule of law. Ini undang-undang, bukan boleh sembarangan. Tiba-tiba besok hari ni you boleh bercakap, lusa tak boleh cakap. Kalau salah bercakap, salah. Ya jadi Apa masalah. pula darurat? Perlu darurat. So, semua akan dikawas clear. Kalau tak silap saya, mengikut dari segi akta darurat, Dr. Fatul, akta darurat ni dia banyak dia punya implikasi. Contoh, saya bagi contoh sebab ada kawan-kawan saya, dia buka kamp khidmat negara dan sebagainya, dia kata bolehlah pakai dia orang nak sewa. Saya kata kalau nak sewa okey, kalau tak nak sewa tak boleh nak buat apa. Sebab mengikut akta undang-undang darurat, kerajaan boleh ambil bangunan ke, harta ke dan sebagainya tanpa boleh dibawa ataupun di-challenge di mahkamah. Ya. This is what I'm trying to say. Doktor, please. Yalah, mana kalau sesuatu undang-undang tu tak ada kelonggaran, ataupun tak diberikan kuasa kepada sama ada pengarah ataupun siapa juga atau menteri pun, dia akan timbul masalah. Sebab itu memang setiap undang-undang itu memberikan sedikit sebanyak ruang untuk sama ada menteri, sama ada pengarah ataupun pegawai yang diberikan tanggungjawab untuk membuat peraturan tambahan. Itu yang mungkin ramai yang tak nampak. Sebab tujuannya ialah supaya undang-undang ini dilaksanakan mengikut realiti keadaan semasa. Kalau di parlimen atau Dewan Negeri tak nampak benda tu. Sebab itu memang sengaja ataupun praktiknya ialah memang undang-undang itu memang kebanyakannya dibiarkan ataupun diletakkan di bawah agensi penguat kuasa, kebanyakannya untuk menentukan detailnya. Prinsip asas ditentukan oleh parlimen atau Dewan Negeri, tetapi pelaksanaan ataupun detail undang-undang dan peraturan itu sebenarnya ditinggalkan ataupun diletakkan di bawah budi kuasa pegawai yang berkenaan. Dan ini pentingnya ada koordinasi di antara
Jabatan Pegawai Negara dengan agensi yang berkenaan. Kalau tidak, rakyat akan keliru dan timbul macam-macam konflik dan salah faham seperti yang berlaku dengan tutup muka sekarang ni, yang berlaku di Johor, yang di Saman, yang kemudian tular dalam media kan, bagaimana kononnya orang berkenaan dizalimi dan sebagainya. Jadi hal seperti itu boleh berlaku lah. Ini antara perkara-perkara yang dilihat double standard. Bila orang tu parking depan kafe dia je, kan, baru turun kereta dah kena saman RM1,000. Ya, betul. Jadi ini benar-benar double standard. Jadi untuk saya berbalik, cuma sekarang sekarang kita bernasib baik dalam dunia yang canggih sekarang ini. Kita tahu zaman dulu benda seperti itu maknanya nasib lah kan, tak ada siapa yang peduli kan. Tapi sekarang oleh kerana teknologi canggih sekarang ni, jadi kita nampak kelemahan penguatkuasa itu. Betul. Jadi itu antara perkara-perkara yang kalau kita sentuh soal double standard, itulah dia. Jadi saya suka untuk tarik kembali soalan kepada soalan mendasar tentang darurat ini. Okey. Saya nak tuju kepada YB Dr. Aziz Bahari. Soal darurat, kalau yang nak menyentuh soal darurat ini bukan perkara baru, kerana pada bulan Oktober 2020 yang di-Pertuan Agong telah menolak hasrat Perdana Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional untuk laksanakan darurat. Itu pertama. Yang keduanya, sekarang yang selepas dilaksanakan ini, bagi yang menyokong pelaksanaan darurat, dia kata jangan bantah. Kena setuju kerana ini adalah kuasa prerogatif seorang Perdana Menteri untuk mencadangkan yang mana yang di-Pertuan Agong perlu mendengar, perlu mengikut dan perlu bertindak. Mengikut nasihat Jemaah Menteri, mengikut perkara 40 perlembagaan. Jadi kalau jika dikira pada perkara 40 perlembagaan tu, berbalik pada soalan yang pertama. Bagaimana sewaktu bulan Oktober 2020 yang di-Pertuan Agong boleh tolak, tapi yang sekarang dia nak guna pula perkara yang itu untuk dia melaksanakan darurat di Malaysia. Jadi dalam konteks ni, pada pandangan yang berhormat doktor, pertama, bagaimana dari segi pentafsiran berbeza dalam hal ini? Itu pertama. Yang keduanya, atau mungkin dilihat seolah-olah, yalah mungkin agak sensitif untuk saya utarakan, tetapi untuk berterus terang, adakah yang di-Pertuan Agong seolah-olah dipaksa atau dicengkam atau sebegini rupa oleh Perdana Menteri? Silakan, Doktor. Ya, soalan kenapa sekarang dan dulu tak ada tu satu perkara yang umumnya bukan di bawah ruang lingkup undang-undang lah. Itu soal politik lah, kan? Jadi jawab soalan seperti itu ialah sebenarnya lebih ataupun jawapannya berada dalam medan politik lah. Jadi tak ada undang-undang yang boleh menjawab kenapa dulu tidak, kenapa sekarang ya, bukan? Kenapa hari itu nasihat itu ditolak, kenapa sekarang ni nasihat itu diperkenankan? Itu tak ada mahkamah yang boleh memeriksa ataupun boleh menghujah perkara itu. Jadi perkara itu nanti masa pilihan raya kita selesaikanlah, sama ada kita suka atau bersetuju atau tidak. Jadi saya fikir soalan itu soalan yang baik, yang menunjukkan bahawa rakyat kita prihatin dan sedar apa yang berlaku, tetapi jawapannya tak ada sebab memang itu kuasa ataupun terpulang kepada kerajaan dan yang Tuan Agong sama ada nak menerima atau tidak, terpulang kerajaan sama nak persihatkan atau tidak. Jadi accountability-nya, tanggungjawab ataupun penilaian rakyat akan sampai bila pilihan raya nanti. Jadi dari segi undang-undang tak ada jawapan, sebab yang ada kerangka itu hanya kerangka memandu untuk bagaimana ataupun proses ataupun keputusan itu nak dibuat oleh Yang Tuan Agong. Tapi soal nak ke mana, nak ke sana, ke sini, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur, itu tidak disebut oleh undang-undang. Okay, terima kasih. Mungkin Datuk. Ya, saya kalau ikut dari segi Perlembagaan Perkara 40 itu memanglah. Tetapi itu adalah untuk nasihat satu yang baik untuk kebaikan rakyat. Bukan untuk melindungi sesuatu. Dulu Yang Maha Mulia dalam menjalankan tugas. Saya ini Perlembagaan Perkara 40, Doktor. Saya baca ya. Bahawa Perkara 40 1A. 40 dalam kurungan 1A pada menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan ini atau undang-undang, jika yang di-Pertuan Agong dikendaki. Jika yang di-Pertuan Agong dikendaki. Bukan ertinya he have to follow. Ertinya Agong mempunyai absolute power. Kuasa Agong adalah kuasa mutlak. Yang tak boleh bicara lah. Atas budi bicara. Jadi ini dalam keadaan begini, saya tak tahulah Doktor, lebih tahu saya cuma pengamatan saya mengikut pembicaraan, bacaan saya. Sebab sepengetahuan saya,
perlembagaan ke undang-undang negara perlembagaan ini hendaklah ditafsir mengikut bacaan dalam bahasa Melayu. Dia bukan dalam bahasa Inggeris. Banyak orang kadang-kadang dia argue dengan kita, dia gunakan bahasa Inggeris. Saya kata no. The essence ataupun intipati perlembagaan itu hendaklah diterjemahkan daripada bahasanya adalah bahasa Melayu. Itu perlembagaan kita. Jadi apa dapatan saya dari bahasa Melayu ini? Agung mendapat nasihat. Nasihat itu bukan seorang daripada jemaah kabinet. Bukan? Tetapi sekarang ni ada masalah sekarang ni. Kabinet waktu itu, adakah dia mempunyai keabsahan? Is the cabinet legitimate or not? Ya. Itu jadi Presented persoalan the rakyat. majority of the Jadi members of permasalahannya sekarang ni, rakyat jadi bingung segala-galanya sekarang ni kerana merasakan bahawa rakyat yakin Perdana Menteri dan juga jemaah kabinetnya tidak mempunyai legitimasi. Tetapi tidak dapat dibuktikan kerana speaker tidak mahu melaksanakan dia punya separation of power. Tidak pernah diuji keabsahan Tidak itu. diuji keabsahan ini. Sebab kalau nak diujikan based on budget, itu tak boleh dijadikan sebagai benda yang legitimate. Dr. Aziz, bagi saya kalau nak diuji betul tak betul kena ada persidangan. So sepatutnya semua pihak kena berlapang dada. Dalam keadaan begini, sama ada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, dia kena tunjuklah gentlemannya, dia kena tunjuklah supaya dia rekod sebagai Perdana Menteri yang mempunyai keabsahan satu. Yang kedua, mempunyai harga diri. Yang paling penting dalam hidup kita ni, you can be anything lah. But if you punya dignity is out, you are totally out as a human being. Itu pandangan saya. Tapi kalau untuk saya tarik sikit soalan tu, saya nak tanya betul terus kepada Datuk Sri. Berhubung perkara itu, kalau kita lihat dalam keadaan darurat ini, ada juga cerita mengatakan bahawa darurat ini bukan semata-mata apa yang kita bincangkan sekarang, tetapi ada cerita di sebaliknya adalah untuk menghalang ahli-ahli parlimen UMNO untuk membuat keputusan yang besar. Itu antaranya. Dan kemudiannya ada juga orang-orang mengatakan bahawa usaha ini secara tak langsung untuk mengharamkan UMNO. Jadi Datuk Sri sebagai orang lama dalam UMNO, mungkin tahu sedikit cerita, mungkin boleh kongsikan tentang perkara ni? Pengharaman UMNO tu memang dari dulu lagi macam-macam diusahakan. Tapi tidak percaya. Dan sekarang? Sekarang pun diusahakan juga. Tapi kena ingatlah dalam perkara 18C. Perkara 18C bawa pergi mahkamah mana pun tak boleh pakai. Kerana sesuatu keputusan yang menyangkut soal parti itu diputuskan oleh parti itu dan tidak boleh dibawa. Itu bagi saya, saya tak ada khawatir sangat. Tapi kalau dia nak harapkan, dia boleh buat orang dalam kuasa begitu. But again, saya katakan bahawa undang-undang perlembagaan negara kita ini sepatutnya disantuni oleh orang yang mempunyai dignity harga diri. Kalau you tak ada harga diri, kamu tidak mempunyai perasaan, telinga pekak wali, rakyat dia merasakan bahawa I'm the law. Berbalik-balik masalah kita dulu bila ada seorang Perdana Menteri merasakan he's the law. Itu yang timbul masalah. Kalau dia merasakan dia rule by the law, dia tak akan melakukan tindakan yang bukan-bukan. Tapi sebab dia merasakan I am the law. Ini masalahnya. Dan malahan baru usaha untuk mewujudkan negara republik lah, itulah ini, ditakut-takut pada rakyat dan sebagainya. Astagfirullah. Kan? Jadi itu yang diwujudkan krisis perlembagaan. Because dia merasakan I am the law. Kita di sini, kita nak rule of law. Betul. Macam mana Dr. Aziz? Betul-betul apa yang disebut oleh Datuk Seri dan sebenarnya apa yang dikeluh kesahkan oleh Datuk Seri itu jawapannya itulah. Yang menjadi masalah ataupun malangnya keadaan kita ialah perkara itu tak boleh diselesaikan. Mahkamah tak boleh menyelesaikan masalah itu. Ini masih sebenarnya. Kebanyakan isu yang ditangani oleh perlembagaan ialah masalah politik. Jadi masalah politik ini susah dan dibawa ke mahkamah. Sebab mahkamah ni lambat. Ambil masa. Dan teknikal. Tapi kes semua ditempatkan. Dan setengah isu itu akan dijawab oleh mahkamah sebagai non-justiciable. Tak boleh disahkan, tak boleh dihujah. Jadi saya rasa kita serahkan kepada rakyat. Tapi hujah-hujah itu telah pun dikemukakan malam ini dan saya rasa cukup jelas. Bila menyebut soal kerajaan tak ada keabsahan dan sebagainya, itu jelas. Tetapi mahkamah tidak mahu melayan perkara itu oleh kerana dari segi undang-undang kerajaan ada sekarang ini sah. Itu masalah dia. Kita sebut tak ada keabsahan. Tapi kerajaan sekarang ni sah dari segi undang-undang kerana dia dilantik oleh Yang Tan Agong. Itu saja. Dan saya suka. Jawapan dia di medan politik lah. Apa dia alam ini kita kena kat medan politik kita lah. mencerahkan. Untuk selesaikan isu ni. Jadi, Datuk, saya nak
highlight balik soalan tadi tentang pengharaman UMNO. Saya faham lah dari segi perkara-perkara itu semua saya faham. Tentang usaha dulu lagi. Ya. Kan waktu tentang pertembungan antara tim A dan sebagainya. Banyak-banyak isu ketika dahulu kan. Jadi untuk cerita yang sekarang, untuk yang cerita yang sekarang Saya memang kena ada bagi usaha sedikit- ke untuk mengharamkan UMNO sedikit tu? latar bahawa UMNO ini pernah diharapkan Ya, betul. apabila waktu Tengku Razali lawan dengan Dr. Mahathir. Presiden So waktu waktu itu diragui keabsahan dia, kemenangan dia begitu. Saya ingat Dr. Aziz pun tahu masalah ini. Bawa ke mahkamah, akhirnya mahkamah memutuskan bahawa UMNO itu diharamkan waktu itu. Dan isu bagi- perwakilan waktu tu. tanpa memikirkan kesan. Ini kadang-kadang kita lupa kesannya. Saya cakap terus terang lah, bahawa waktu saat UMNO diharamkan, UMNO menjadi pelbagai pemimpin kepada Kerajaan Barisan Nasional. Tetapi dalam perlembagaan Barisan Nasional, nak jadi Presiden Barisan Nasional itu mesti mewakili parti. Dan that is matter of time, Lee Leong Sik jadi Perdana Menteri Malaysia. Ini faktanya. Tapi dia dah sedar waktu itu, dia tubuhkan balik. Lepas itu dia gubal undang-undang, dan undang-undang itu digubal pada tahun 1988. Yang meminda akta pertubuhan ini 1946. Dipinda dalam perkara itu, daripada 18C, bahawa mana-mana pertubuhan, kalau ada dispute dalam pertubuhan itu, dia tak boleh bawa ke mahkamah. Kan? Dan ini tertakluk hanya kepada ROS. Terpulanglah pada ROS nak memutuskan. Tetapi jika mereka mengharapkan UMNO, saya nak bagi tahu terus terang bahawa mereka melakukan khianat. Khianat yang teramat sangat. Dr. Aziz memang tak suka nak dengar. Dr. Aziz bukan mewakili parti saya. Ya, sebagai saya yang mengharamkan UMNO adalah khianat pada bangsa saya. Memang ada usaha dalam Memang kerajaan sekarang. Memang untuk ada haram. usaha, kita tahu soal itu. Sebab itu dicari jalan dan sebagainya. Sebab suka tak suka hari ini, keabsahan, kebergantungan pimpinan hari ini, dia banyak bergantung pada UMNO. Kalau UMNO withdraw saja total, ya, maka dengan sendiri dia runtuh. Tapi masalahnya pula ni, dalam UMNO ada pula ahli-ahli parlimen UMNO yang saya bawa malam, saya katakan terus terang. Saya mengaku Wabi orang keadilan, Wabi orang DAP. Saya mengaku ada juga ahli-ahli parlimen saya ni sedap duduk sebagai menteri. Dah jabat duduk sebagai menteri, tak nak melakukan tindakan, sedangkan ini kena rakyat. Mereka ini wajib ditolak nanti dalam pilihan akan datang. Datuk Itu Seri, saja. soalan terus terang. Saya nak tanya, berapa banyak camp dalam UMNO yang menyusahkan gerak kerja presiden ni sebenarnya? Nah, dia bukan gerak kerja presiden. Presiden dengan ahli akar rubi dah jelas. Tapi mereka sekarang ni yang Camp mana memegang tu? jawatan. Siapa? 28 orang aja. Okey. So, saya waktu sampai saya akan bagi tahu. Dan saya ingat Wabi Dr. Aziz dia tahulah siapa 28 orang tu. Yang dari Perak siapa dia, ya. Daripada Selangor siapa dia. Bukan, kita kenal lah sebab UMNO betul pun kita dapat 47 seat je. Kan? Sekarang itu dibuatlah naratif. Naratifnya semua orang tahu siapa yang bawa. Oh, sekarang ni UMNO nak pergi dengan PKR bersama dengan DAP. Sejak bila ni Dr. Aziz, UMNO tak pernah bekerjasama dengan DAP. Tak ada dalam sejarah. Yang bersama dengan DAP PAS, yang bersama dengan DAP PKR, yang bersama dengan DAP PBM, non UMNO. Tapi mereka mencipta, mengambui fikiran rakyat. So ini yang kadang-kadang saya berang hati saya tu. Sorry doktor, saya not to say that we don't want to associate with you. Kita boleh sama satu perjuangan, tak semestinya. Itu Datuk Seri punya Pandangan. permasalahan tentang parti. Jadi kita Yes. dengar lah. Dia kadang-kadang bila kita semakin memahami masalah ni, kita semakin memahami antara satu sama lain. Semua parti ada masalah. Semua parti ada masalah. Jadi bagaimana nak menguruskan krisis Yes, itulah yes, satu yes. perkara. Jadi saya kira kita dah semakin ke penghujung. Yes, Saya bertanya kepada YB Satu jam juga Datuk Abdullah Sani. Datuk, kalau kita lihat sekarang dalam konteks graf politik yang berjalan pada hari ini, bila satu-satu isu dibangkitkan kembali, isu perkauman, isu agama, isu khianat dahaka pada raja-raja. Ini isu-isu yang menunjukkan pertama pilihan raya dah dekat. Yang keduanya, ini menunjukkan satu isu bahawa mereka dah, orang kata gabra, dah agak terdesak ke bagaimana. Jadi dari segi bicara politik, Siapa mereka tu? mereka itu orang yang sedang tergugat dengan perkara itulah. Okey. Kalau UMNO tergugat mungkin UMNO Ya, lah. UMNO Kan? Jadi kalau untuk perkara itu dari segi bicara politiknya, bacaan politiknya, adakah ia satu advantage pula kepada Pakatan Harapan? Datuk, Saya tegas, jelas, untuk hadapi pilihan raya. negara ini dalam keadaan yang tenat, rakyat hidup merana dan sengsara. Tumpuan kita, garapkan pasukan, itu kita nak selamatkan negara. Kita nak bantu rakyat.
kita nak bina semula negara. Itu lebih penting. Soal kita nak ada pilihan raya itu, bagi saya itu remeh. Itu semua nak mengekalkan kuasa dengan menggunakan kuasa untuk mengekalkan kuasa. Tetapi jangan dilupai bahawa integriti itu, maruah itu wajib dijaga. Ini adalah agenda utama. Jadi saya memikirkan soal pilihan raya. Yang penting saya nak selamatkan negara saya nak selamatkan umat Malaysia. Itu yang penting. Betul, terima kasih kepada YB Datuk. Saya kira kita dah berhujung. Banyak lagi isu-isu yang kalau kita sentuh tadi dia akan membuka satu topik lain, perbincangan lain. Kan kalau kita cerita tentang krisis perlembagaan, banyak isu, tentang ekonomi, banyak isu lagi. Pendidikan yang tidak boleh kita kesampingkan, tentang bagaimana PDPR itu dilaksanakan, memberi beban kepada ibu bapa, memberi beban kepada guru-guru. Kalau kita sentuh sikit, bagaimana katanya seorang ibu bapa, satu keluarga, ibu bapa ada satu handphone atau dua handphone. Anak ada 5. Anak-anak tak ada handphone, dah macam mana nak belajar? Waktu pembelajaran dalam waktu yang sama. Jadi ini antara isu-isu yang boleh diangkat sebagai topik perbincangan lain yang saya kira inilah isu rakyat. Inilah isu-isu yang sepatutnya ahli parlimen dan juga wakil rakyat, pimpinan politik fikirkan bagaimana hendak diselesaikan perkara ini secara tuntas. Jadi saya kira untuk sebelum kita tutup siri pada hari ini, saya buka ruang untuk setiap ahli panel 2 minit seorang, jangan lebih lah kan, 2 minit seorang untuk memberikan rumusan, pandangan dan juga mungkin ajakan kepada teman-teman di luar sana yang sedang menyaksikan live. Saya kira kita mulakan dengan Dr. Aziz. Yes. Dr. Aziz Bari, YB, silakan. Daripada apa yang telah pun kita lihat dalam tempoh yang singkat ini, kita lihat bahawa apa yang dikatakan bahawa darurat ini diisytiharkan untuk menangani COVID-19 nampaknya tidak berkesan. Dan saya fikir ini satu perkara yang kita sendiri semua nampak, dan hanya mereka yang cuba hendak mengesahkan darurat itu saja yang mengatakan bahawa ada kesan. Jadi saya rasa ini satu perkara yang harus dipikirkan oleh pihak yang berkenaan supaya sesuatu yang drastik dapat dilakukan, sebab kita perlukan bahawa negara yang lebih terbuka, yang lebih bebas, bukan negara yang penuh dengan ugutan dan juga retorik semata-mata. Dan kita, kalau kita lihat ataupun kita perhatikan dapat perkembangan yang berlaku, kita di belakang jiran-jiran kita, dan saya harap semua pihak berbuat sesuatu untuk memantau negara kita akan balik pada rel yang baik, yang asal. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Aziz Bari. Saya teruskan kepada Datuk Seri. Saya dalam kesempatan ini saya selalu mengatakan we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan saya bersyukur juga kita kena lihat bahawa dia ada side of the coin. Okay? Dia ada side of the coin, maksudnya blessing in disguise. Bila ini berlaku, saya melihat satu sajalah, sebab saya lama sebab orang sok khabar ni, saya dapat melihat perkembangan politik tanah air ini. Satu benda je yang saya nampak sekarang ni, bahawa ada kematangan dalam politik. Dulu orang DAP tak boleh sepentas dengan orang PKR. Saya sebagai orang Melayu tak boleh sepentas dengan orang PAS dan orang UMNO. Tapi hari ini dalam keadaan begitulah, rakyat susah dan semua nak menyantuni masalah rakyat ini, saya melihat pemain politik sudah ada kematangan. Mereka untuk berada dalam satu pentas, membicarakan soal rakyat, dan tidak lagi hanya untuk ideologi politik masing-masing. Ya, ini bagi saya ada blessing in disguise lah. Jadi kalau dulu suasananya kalau daripada AP itu lari 4 kaki sekali. Kalau daripada PAS kita lagi gini. Kalau PKR kan dianggap begitu begini. Tapi ini tidak lagi. Saya nampak sudah tercerna satu kematangan kita berpolitik, bahawa kita boleh berada sepentas. Contohnya macam saya dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Sani. Walaupun beliau ahli parlimen daripada Parti Keadilan, saya ahli UMNO. Kita boleh memperlihat pada gambaran bahawa inilah kematangan berpolitik. This is satu benda yang baik.
di samping kita melihat segala kebobrokan daripada kepimpinan yang ada hari ini. Itu saja saya nak. Terima kasih kepada Datuk Seri Kamal Hamid bagaimana dia sentuh tentang kematangan berpolitik. Pada akhirnya semuanya akan berbalik kepada konsep mesyuarah. Yes. Bagaimana kita nak membincangkan, kita nak merungkaikan, menyelesaikan masalah-masalah rakyat, kerana itu adalah tanggungjawab orang politik, ahli-ahli parlimen. Datuk penutup. Allah tidak akan merubah nasib kaum itulah akan merubah nasib mereka. Hidup mesti bermaruah. Semua tidak kira siapa mereka. Perlembagaan is above everybody. Dan harus kita hormati, kita santuni, kita hayati dan kita akur. Maka saya seru kepada semua rakyat Malaysia. Wajib akui bahawa perlembagaan adalah salah satu daripada kewajipan kita dokong dan kita sokong. Jangan khianat pada perlembagaan. Hormat pada undang-undang. Negara ini pasti dijamin haknya. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid, Ahli Parlimen Kapar, merangkap Ahli Majlis Pimpinan Pusat Keadilan, dan saya juga berterima kasih kepada sebelah kiri saya Yang Berhormat macam doa yang berbahagia Datuk Seri Kamal Hamid, Pengerusi Tetap Veteran UMNO, juga merupakan mantan Ketua Pengarang Kumpulan Karang Kraft, dan saya berterima kasih juga kepada Yang Berhormat YB Dr. Abdul Aziz Bari, Adun Tebing Tinggi, dan juga merupakan Ketua Pembangkang Tun Perak dan dikenali juga sebagai tokoh pakar perlembagaan di negara kita. Jadi hari ini kita telah membincangkan tajuk yang sangat penting berkenaan proklamasi darurat. Apa kata darurat telah diangkat sebagai satu wacana yang dengan rungkaian yang sangat baik oleh ahli-ahli panel. Jadi dari sini kita dapat melihat bagaimana tentang satu kematangan berpolitik yang mementingkan tentang integriti, yang mementingkan tentang tanggungjawab yang perlu dibawa. Jadi saya kira banyak lagi wacana-wacana ilmiah perlu diangkat seperti ini. Yang mana bila kita berbincang, jangan terus dilihat sebagai mendahaka, jangan terus dilihat sebagai mengganggu-gugat dan sebagainya. Ini adalah cernaan-cernaan politik yang sangat baik untuk memberi pendedahan dan juga pemahaman. Kerana apabila rakyat faham, maka barulah mereka dapat membuat pertimbangan yang sangat baik. Jadi saya kira sampai situ saja. Saya memohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan sepanjang mengendalikan majlis pada hari ini, dan juga kita terus berdoa, jaga SOP, terus kita jaga kita, dan yang paling penting berdoa supaya kita dijauhkan daripada wabak, diangkat, diperbetulkan ekonomi kita, kesejahteraan rakyat dapat kita kekal, dapat kita tambah baik. Saya kira sampai situ saja, kita berjumpa lagi pada siri Borak Dahsyat pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.